Right. So ini kita punya topik. Actually benda ni saya dah ulang-ulang kan. Tapi kalau you ada soalan tanya je. So saya cerita sikit siapa saya kan, macam mana nak mula. Sebab banyak orang tanya, saya nak buat bisnes kereta sewa tapi saya tak ada kereta kan. So boleh ke kan? Lepas tu ada yang cakap saya dah ada kereta, macam mana nak mula kan. So saya tunjuk case study lah macam mana saya punya team yang tak ada kereta, yang ada kereta, macam mana dia orang buat. Alright. Cara pemasaran, yang ni based on pengalaman lah. So macam saya lebih suka gunakan cara pemasaran zero cost. Kita tak keluar duit lah untuk iklan apa semua. Tapi nak buat boleh, kalau ada bajet lah kan. Kawalan risiko. So biasa orang tanyalah kalau kereta accident macam mana, kereta hilang macam mana. Kalau bagi sewa dekat orang ni semua, banyak orang takut. Dan benda ni kita tak cerita lah dekat luar. Sebab kalau kita cerita kat luar, nanti orang pandai lah untuk ambil kesempatan kan. So kita just cerita internal sajalah. Alright, and then mungkin ada yang nak buat bisnes, yang nak apply lesen kereta sewa. So saya tunjuk jugalah beberapa option kalau you nak buat yang legal lah kan. Alright, and then last kali saya share juga tentang program rakan niaga Go Greenmatic kalau berminat. Tapi saya tak paksa pun. You nak join boleh, tak join pun tak ada masalah kan. Siapa kat sini yang dah join Go Greenmatic, yang dah jadi ahli, yang bayar RM300 tu? Belum lagi? Semua belum lagi? Yang bayar 300? Okay, so tapi yang ni saya tak paksa tau. You nak join boleh, tak join pun boleh, nak buat sendiri pun boleh. Alright. So saya cerita sikit. Nama saya Wahyi Abdul Rashid. Saya lahir umur saya 44 tahun. Lahir tahun 1979. Saya orang Kedah. Sudah berkahwin. Ni isteri saya, Nur Shirley Kamilia Abdullah. Alhamdulillah kita orang ada 2 orang anak lelaki. So saya ambil lah gambar-gambar sikit. Actually kita orang start 2006. 2009 ni barulah kita fasa berkembang. Masa mula-mula tu kita start dengan 2 kereta. Lepas tu ambil kereta orang and then tambah kereta lah. Okay, so yang gambar saya ni masa tu masih kurus lagi. Gambar saya dengan isteri saya 2009 kita beli Viva manual. Macam sekarang ni Azia Rahmah. Okay, masa ni kereta tu 20,000 lebih je, installment dalam 200 lebih. Saya sewa RM80 satu hari, RM800 sebulan. Banyak kontraktor lah, diorang ada projek apa semua, sewa kereta lah. Okay, and then 2013 alhamdulillah kita dapat beli rumah. Masa saya start tu saya bermula dengan susah. Saya kerja government, hutang banyak. Tapi daripada bisnes kereta sewa ni saya boleh settle hutang, boleh beli rumah kan. And then ada jugalah saya pernah masuk dalam newspaper lah kan. Alright, so pengalaman kerja 2002 sampai 2003 saya sebenarnya lepas habis buat degree saya pernah bekerja sebagai runner dekat syarikat kereta sewa di Langkawi. Alright, SR Langkawi Travel and Tours Sedang Berhad. Tapi sebenarnya masa saya belajar buat degree tu, saya bidang saya environmental science, alam sekitar. Dan bila nak minta kerja, saya memilih kerja lah. Saya kalau boleh saya nak kerja dekat Jabatan Alam Sekitar kan. Tapi tak dapat. And then tunggu-tunggu. And then abang saya dia manager company ni. So saya pun telefon dia, saya cakap boleh tak saya pergi Langkawi, saya kerja dengan dia lah. Tapi kerja bukannya dibayar gaji. Saya macam bekerja under abang saya, tolong dia lah. Cuci kereta, hantar kereta, lepas tu bawa pelancong pusing pulau, jaga kaunter kereta sewa, lepas tu jual hotel. So saya punya income tu based on commission. Buat sale ada commission, tak ada sale tak ada commission. Tapi masuk tahun 2003 sesama burung. Sesama burung saya pun macam pelancong nak datang jumpa kita pun dia pun takut, kita pun takut. Sebab apa? Everyday ada orang mati. Dia sesama burung tu dia lebih kurang macam COVID lah. Tapi COVID kita lockdown. Masa bird flu tu orang masih boleh travel tapi orang takut. So saya sebulan tak ada duit, 2 bulan tak ada duit, 3 bulan tak ada duit. Lama-lama saya malu lah kan. Sebab apa? Bila tak ada duit saya akan minta dekat abang saya. Abang saya bagi RM50, 3 hari habis, minta lagi. So saya fikir, saya ni belajar tinggi, ada degree lah, tapi kenapa saya macam peminta sedekah? Lala saya pun cakap, tak apalah, saya nak sambung belajar. Saya buat master lah. Saya buat master dekat Universiti Malaysia Sabah 2003 sampai 2005. Habis master, saya minta kerja, dapat kerja dekat Universiti Putra Malaysia Campus Bintulu lah. So daripada dulu lagi saya memang nak kerja government. Lepas buat master barulah saya dapat kerja government.
So bila start kerja government tu saya memang tak ada planning langsung nak buat bisnes kereta sewa. Kalau boleh saya nak kerja sampai pencen. Buat apa kita nak berniaga susah kan. Kereta, tambah buat kereta sewa risiko kan. Tapi bila saya kerja tu saya banyak buat kesilapan. Biasalah gaji tak besar, tak sampai 2,000. Lepas tu saya buat hutang, beli motor, beli kereta, dah beli kereta, kad kredit, lepas kad kredit buat ASB loan, lepas ASB loan beli insurans. So end up duit gaji saya tu habis bayar komitmen je. Tolak, tengok dalam akaun bank tinggal RM100. Nak tunggu gaji bulan depan 2 minggu lagi. So bila balik kerja tak boleh tidur lah. Sebab apa? Duit dalam akaun bank dah tak ada dah. And then macam saya kerja government, saya pegawai, kerja macam mana pun gaji macam tu. Dia tak ada overtime. Cuma saya kalau macam saya ada outstation, saya dapat allowance lah. So masa tu ada je outstation saya akan pergi. Sekali pergi dapatlah RM150 macam tu kan. So sebulan kalau saya dapat RM300 saya okey dah. Just nak beli barang dapur je masa tu kan. Tapi bila saya bekerja lebih kuat lagi, macam kawan-kawan dia cemburu lah. Dia orang ni kalau boleh hujung minggu dia orang tak nak kerja. Macam saya ada je pergi kan. So saya punya bos selalu puji. Oh Wahid bagus. Sebenarnya bukannya bagus pun, saya nak allowance. Tapi bila bos saya duk puji, saya punya kawan-kawan tu dia jadi macam iri hatilah, cemburu kan. So dekat situ timbul macam-macam lah. Tikam belakang, surat layang, fitnah lah, rasuah lah apa semua kan. So saya pun tak tahan. And then saya pun slow down kerja dekat universiti tu. Masih bekerja tapi saya hanya kerja apa yang disuruh je. Kalau tak suruh tak payah buat lah. Sebab apa, takut nanti orang cemburu kan. So saya fikir macam mana saya nak selesaikan masalah duit saya ni kan. And then masa saya bekerja tu, saya nampak student-student dekat tempat saya mengajar ni, dia orang memang mencari servis kereta sewa. Lepas tu saya ada ayah angkat saya ni dia pensyarah kontrak dekat universiti. So dia mencari servis kereta sewa. Cuma dia orang ni nak sewa murah-murah lah. Kalau macam student kan nak sewa 1 jam kan. 1 jam RM5 dululah, RM5, RM7 macam tu kan. Macam pensyarah kontrak ni dia nak sewa kereta RM500, RM600 just nak pergi kerja je. So saya nampak why not aku buat bisnes kereta sewa, sebab saya pernah bekerja dengan syarikat kereta sewa kan. So dekat situ saya pun belilah kereta kancil 2 biji ni. Yang warna putih tu harga RM9,500, yang warna kuning tu RM7,500. So kenapa saya beli kereta second hand ni? Sebab target market saya adalah student dengan pensyarah. Dia orang memang nak kereta murah. Kalau saya beli kereta baru, nak kena bayar installment lagi kan. So tak ngam. Demand dengan produk tak ngam. So saya beli kereta ni, kalau boleh saya target bawah RM10,000. Saya sewakan 1 jam RM5, 1 hari RM50, 1 bulan RM500. So 555 kan. So kereta kancing kuning tu ayah angkat saya sewa. Tak silap saya dia sewa RM500 sebulan. Tinggallah yang kancing putih ni kan. Saya sewalah. Sebab saya masa tu saya orang pertama yang buat servis kereta sewa dekat dalam universiti. Student ada 5,000 orang, pensyarah ada dalam 200 orang. Kereta 2 biji, 1 biji dah orang sewa long term. So 1 biji ni lah yang jalan kan. So kereta tu hari-hari jalan, kereta tak cukup. And then saya nak tambah kereta, tak boleh sebab saya hutang dah banyak sangat dah. And then saya dapat idea, saya ada satu toke Cina ni nama dia Desmond. So saya telefon dia, saya cakap saya ada buat bisnes kereta sewa, saya ada banyak customer, kereta saya tak cukup, boleh tak saya ambil kereta dia. So si Desmond ni suruh datang dia punya kedai, bincang-bincang, dia kata okey tak apa, saya try bagi 1 biji kereta lah, try tengok macam mana. So masa tu dia bagi Proton Iswara yang orang panggil kereta kebal. Ingat tak Proton Iswara yang petak tu? So perjanjian dia sebab Desmond ni dia memang buat servis kereta sewa, tapi dia banyak sewa dekat syarikat-syarikat. So dia beli kereta baru, dia sewa dekat syarikat 3 tahun, lepas 3 tahun syarikat akan pulang kereta tu, dia kena ganti kereta baru. So kereta tu sama ada dijual ataupun dibiar je kat rumah dia kan, sebab apa dia dah untung dah. So banyaklah kereta dia dekat rumah. Kalau ada orang nak beli dia jual, kalau tak ada dia biar je. So bila saya datang jumpa dia, daripada kereta dia tu parking je, why not dia bagi dekat saya sewakan. So dia try seminggu, saya pun dapatlah sebiji, saya sewakan lah. Lepas minggu, saya telefon lagi Desmond, Desmond boleh tambah tak kereta? Kereta tak cukup ni. Student 5,000 orang, staff dekat dalam universiti 200 orang.
Kereta 3 biji lah. Sebiji dah orang sewa bulan. 2 biji. Memang tak cukup. So si Desmond dia tengok, satu minggu dia boleh dapat RM300 bersih kan. Kalau sebulan dia dapat RM1,200. So dia hantar lagi 6 biji kereta. 6 biji kereta. So itulah pajak sebenarnya. Tapi pajak tu adalah saya tak bayar apa-apa. Dia just percaya kat saya, bagi kat saya tolong run. So saya ambil commission. Cuma Desmond ni dia banyak kereta Iswara, kereta besar, dia tak ada kereta kecil. So perjanjian dia adalah sewa 1 jam RM7, RM2 saya punya commission, RM5 dia punya bahagian lah. Kalau student nak sewa 1 hari RM100, RM20 saya punya commission, RM80 dia punya bahagian lah. Kalau ada orang nak sewa bulan, RM1,200, RM150 saya punya lah. Dia punya tu RM150 punya tu lah. Alright. Oh, ada soalan kan? Tapi saya tak nampak lah soalan tu. Sekejap, saya masuk dekat saya punya handphone lah. Video. Stay participant. Okay, check. Oh, saya tak nampak lah komen yang dia bukannya susah. Kalau you ada RM300,000 boleh cerita lah. Ada duit je. Kan? Dia tak susah. Nah, kalau ada duit boleh. Tapi kalau duit pun alang-alang jangan lah. Kan? Alright. So 2000, actually saya start 2006 beli kereta kancil ni, lepas tu ambil kereta Desmond. 2006, 2009 saya dah ada 20 biji kereta dah. Masa tu saya dah start beli kereta, family pun beli kereta, pajak apa semua kan. 2006 start dengan 2 biji kereta, 2009 dah ada 20 biji kereta. Tapi banyak kereta saya beli, wife beli, family beli apa semua kan. Kereta Desmond saya start slowly hantar lah. Sebab apa? Kita ambil kereta orang ni satu benda tak best. Untung sama-sama, rugi saya seorang tanggung lah. Sebab macam kereta dia rosak, kadang-kadang saya tak boleh nak claim dekat customer. So saya kena tanggung lah. So kadang-kadang commission saya tu habis bayar ganti rugi je. So saya fikir, tak nak lah ambil kereta orang, baik saya beli. Untung saya tanggung, rugi pun saya tanggung lah. Ini untung sama-sama, rugi seorang-seorang, dia tak nak tanggung. Okay. So saya start beli kereta pajak, saya handle sendiri. 2010 saya dah ada 70 biji kereta lah. Cepat. Dia business kereta sewa ni, you buat mula-mula struggle. 2 tahun, orang dah start kenal, orang dah start repeat, and then you dah boleh beli kereta, dia akan boom. Okay. 2010 saya dah ada 70 biji kereta. 40 kereta pajak, 30 kereta saya sendiri. Okay. Pajak tu saya punya staff lah. Staff beli, dia orang letak dekat company, kita bayar gaji dia, and then dia orang pun ada commission daripada kereta yang dia belilah. Lepas tu staff saya ni, family dia pun beli kereta pajak dekat company. Family saya pun beli kereta pajak. So satu orang beli kena 2 biji. So 40 biji kan. Maknanya saya ada kawan saya beli 6 biji. Dia suami isteri beli 6 biji letak kat saya kan. So masa tu saya beli macam Viva, Proton Saga, Persona. So saya bayar 1 bulan installment plus RM200. Maintenance, road tax, insurance, saman semua saya tanggung. Alright. So owner kalau dia beli 2 biji kereta, satu kereta dia untung 200 kan, maknanya RM400 lah. Dululah tahun 2009, 2010 kan. Alright. And then dia orang beli kereta baru, saya bayar every month sampai 5 tahun. Lepas 5 tahun, sebenarnya kalau saya beli Proton, kalau beli Pro 2 boleh lagi, tapi masa tu Proton tu banyak rosak. So tak boleh sewa. Kalau saya sewa, duit sewa tu kena repair. So kereta tu saya biar je kat rumah, tak sewakan, bulan-bulan saya bayar. Cuma saya cakap dekat saya punya yang owner kereta lah, kereta ni saya boleh bayar installment je, tak boleh nak bayar untung sebab kereta tak jalan. And then bila tanya salesman, kalau boleh jual, tak payah nak top up, saya jual lah. So kereta Proton ni dia kena tunggu dalam 7 tahun. 7 tahun barulah boleh jual. Kalau tak kena top up lagi kan. Bayangkan kalau saya ada 40 biji kereta kan. Satu biji kereta kena top up 10,000. 40 biji banyak kan. So tak apalah, bayar pelan-pelan apa semua kan. Then mana boleh jual lah. Alright. Okay, so 2011 saya berhenti kerja daripada universiti, and then saya buat bisnes kereta sewa full time lah. And then saya buka company Greenmatic Enterprise Travel and Tours Senang Berhad. Okay, itulah sedikit saya punya story. Alright.
So daripada bisnes kereta sewa ni, saya pergi Bintulu tak ada apa-apa tau. Memang bawa beg macam tu je. Family pun tak ada. Saya bukannya orang senang. Ayah saya peneroka Felda kan. Pergi sana, bermula dengan hutang keliling pinggang. And then saya buat bisnes kereta sewa. 2008 saya dapat beli rumah pertama lah. Alright. 2010 beli lagi rumah kedua. 2013 beli lagi rumah ketiga. So saya beli rumah ni sebab nak letak kereta. Bukannya nak duduk. Kan? So rumah pertama, mula-mula saya duduk dekat dalam kuartus universiti. Lepas tu saya menyewa. Lepas tu saya beli rumah, and then letak kereta dekat dalam rumah. Lepas tu dekat luar tu pun boleh letak kereta lagi kan. Lepas tu tak muat, macam rumah yang tahun 2008 saya beli kan. Masa tu saya dah ada pekerja lah. Pekerja saya duduk dekat macam balcony depan tu. Saya letak meja, dia orang buat kerja kat situ, tak masuk dalam rumah. Alright. Kereta boleh parking lah dekat depan kan. Lepas tu lama-lama kereta dah banyak. So saya beli lagi rumah kedua yang corner lot tu. So yang tu boleh masuk 15 biji lah. Belakang tu kita buat macam store. Dia orang boleh cuci kereta apa semua. And then rumah yang tahun 2010 tu, saya punya manager duduk. So dia duduk situ, dia jaga kereta apa semua. So saya beli rumah untuk letak kereta dan pekerja duduk. Alright, 2013 saya beli lagi rumah yang ketiga yang besar lagi. So kereta-kereta semua letak dekat rumah yang tahun 2013 tu. And then rumah yang 2008, 2010 tu saya sewakan. Nampak? Daripada bisnes ke sewa boleh beli property lah. And then 2018 kita beli lagi rumah dekat Johor Desaru. And then kita beli short lot juga dekat Desaru. And then daripada bisnes ni boleh beli pergi umrah apa semua kan. So bisnes ni kalau you buat betul-betul kan, boleh beli property, boleh menyimpan, boleh sediakan peluang kerja, boleh bantu family kan benda ni. Tapi ini yang seronok lah kan, ada juga yang tak seronoknya. Alright. So far okey ke? Boleh? Boleh Dekat Zoom okey? Okey lagi ke? Ke dah tidur dah? Ni sedikit saya lah. Okay, so antara soalan yang banyak orang tanyalah, macam mana nak mula kalau tak ada kereta? Kan? So dekat sini ada tak sesiapa yang belum ada kereta? Angkat tangan. Kalau dekat Zoom cuba komen, belum ada. Ataupun you all dah ada kereta. Dah ada kereta, cuba angkat tangan. Dah ada kereta untuk buat kereta sewa lah. Oh, okey, semua dah ada lah. Alright. So kereta apa yang you ada? Avanza. Alright. Okay, so yang ni saya tunjuk case study yang tak ada kereta. Sebenarnya kereta ni tak penting tuan-tuan. Pada saya adalah pelanggan lebih penting. Nampak tak? Saya punya story tadi. Masa saya mula bisnes kereta sewa, sebenarnya saya dah ada pelanggan. Student dengan pensyarah. That's why saya beli kereta. Banyak orang dia silap. Dia beli kereta dulu tapi dia tak ada pelanggan. Lepas tu bila dia buat iklan, and then okay, nampak saya mula bisnes kereta sewa, saya beli kereta sebab saya dah ada pelanggan. Dan pelanggan tu saya kenal. Kan? So banyak orang dia buat silap. Dia beli kereta tapi pelanggan tu dia tak kenal. Itu yang kereta dia hilang. Kan? So macam student dengan pensyarah, dia takkan dia nak curi. Saya pensyarah dia kan, takkan dia nak curi kereta saya. Even kereta dia accident pun dia kena bayar. Okay. So saya lebih suka you fokus marketing dulu. Marketing dulu apa semua kan. Kalau dapat booking, kalau you ada kereta boleh sewakan lah. Cuma kalau you tidak ada ilmu, memang chances untuk kereta you hilang tinggi. Sebab apa saya perhatilah, kawan-kawan saya yang buat bisnes kereta sewa, penyewa pelanggan-pelanggan yang bermasalah ni, dia akan cari orang baru. Orang ni macam baru lagi ni kan, iklan apa semua, aku tak pernah jumpa kan. Dia contact you, and then dia orang ni kadang-kadang biasanya lah last minute booking. Lepas tu kalau macam you iklan kereta sewa murah, memang you akan jadi mangsa lah. Lepas tu payment cash, lepas tu nak ambil kereta waktu malam. Kadang-kadang dia cakap dia nak ambil kereta petang, tapi delay sampai malam. Kan? So tu tanda-tanda pelanggan yang bermasalah lah. Alright. So kalau macam banyak orang disilap, dia beli kereta. Lepas tu baru dia nak cari pelanggan, kereta tu tiap-tiap bulan kena bayar. So bila ada pelanggan datang, kalau dia tanya lebih-lebih kan nanti tak boleh nak closing, customer lari. So dia pun longgar-longgar lebih kurang je bagi kereta pop hilang. So that's why saya tak nak you desperate. Macam saya punya team, ada saya punya team 6 bulan iklan saja. Iklan ya. Tapi masa tu dia tak masuk saya punya team lagi lah. Iklan. Kalau ada orang nak sewa kereta, tak ada kereta, dia cakap kereta fully book.
Sebenarnya dia nak kumpul database, dia nak tengok iklan dia tu okey ke tidak. Okay, tapi kalau dia dah masuk tim saya masa tu, kalau dia iklan, ada orang nak sewa kereta, dia ambil lah kereta orang makan komisen. Okay, contoh macam yang Kak Yati ni lah. Alright, so Kak Yati ni, dia join Googlomatic pada 2 September 2023, tahun lepas. So, dia ni bila dia masuk je, dia terus buat Facebook page. Ni dia punya Facebook page lah, Kak Yati Car Rental MPV and Sedan Selangor KL. Tak ada kereta pun, tapi nampak macam ada kereta, padahal kereta orang pun. So dia start iklan dekat Facebook page, dia buat iklan dekat Facebook personal, dan Kak Yati ni dia masuk dekat dalam grup-grup Facebook. So hari-hari dia iklan je. Iklan. Dia join bulan 9, bulan 10 ada orang tanya, dia kata tapi tak closing, tak dapat close lah. So tak ada komisi yang berapa. Tapi masuk bulan 11, orang tanya, dia start dapat closing lah. Bulan 11 dia punya commission 4,800 tanpa ada kereta. Bulan 12 banyak lagi orang tanya, dia punya commission 12,500 tak ada kereta. So macam dia dapat booking, dia tanya dekat dalam grup, and then kalau ada owner kereta, dia ada kereta, dia akan mesej Kak Yati lah. Kak Yati, saya ada kereta, harga kereta sekian-sekian, commission sekian-sekian. So Kak Yati akan ambil payment daripada pelanggan tu, ambil komisen dia siap-siap, bayar dekat owner. Owner yang akan hantar kereta. So macam tu kita punya sistem. Alright. Dia tak ada masuk website apa semua, tak ada. Mostly customer local dia nak offline. Macam Kak Yati tu, kita ada bagi laman web apa semua, tapi dia kata kalau bagi laman web memang customer tak akan booking. Customer dia lebih suka booking melalui WhatsApp. Tanya kereta apa semua. So dia orang, sebab dekat luar sana ada juga scammer. So dia orang ni lebih suka mesej, tanya, and then dia yakin macam Kak Yati ni dia gunakan brand kita semua kan. So pelanggan lebih percayalah. Alright. So kenapa Kak Yati ni dia boleh dapat cepat? Satu, dia guna kita punya brand. So kalau dekat dia punya Facebook, gambar dia tu memang dia letak logo kita lah. Dekat dia punya WhatsApp pun memang dia letak logo Googlomatic. So Googlomatic ni kita dah 18 tahun dalam market. So customer pun tahu. So kalau macam, oh dia ni Googlomatic, so customer memang percayalah. Sebab Googlomatic ni kalau ada orang komplain dekat HQ, ada orang scam semua, dan kita siasat memang tim kita, Googlomatic akan refund balik duit customer tu kan. So agent tu siap lah, sama ada dia kena refund balik kat kita ataupun kita terminate dia. So dalam Googlomatic ni kita ada 2,000 lebih. So 2,000 lebih tu mostly trusted, ada scammer. So kalau orang luar tu, macam saya punya team nak ambil booking daripada orang luar pun, dia orang tak berani kan. So macam Googlomatic ni kita banner kita punya ekosistem, yang join ni adalah yang trusted. Alright. And then kita ada community kita, and then Kak Yati ni dia consistent iklan. Consistent tu dia cakap sampai dia penat iklan. Kan, you janganlah you masuk kan, and then baru iklan sekali dua kali apa semua, tak ada orang booking pun, tak dapat close pun semua, jangan. So Kak Yati ni sampai penat. Sebab apa? Dia tak gunakan iklan berbayar, dia zero cost. Kalau you ada duit, iklan berbayar okey. Macam Kak Yati ni dia tak ada duit orang kampung, duduk kat mana atas pedalaman. Dia internet dia tu dia kena letak handphone dekat luar, pasang hotspot. Baru boleh ada internet. Punya teruk lah. Tapi boleh buat 4,000 ke 12,000. Alright. And then kena cepat reply pelanggan lah. Alright, so ini contoh proses tempahan offline. So macam Kak Yati, bila dia dapat, ada orang mesej dia nak sewa kereta, diminta dulu detail. Ini kalau macam Kak Yati lah, sebelah tu Kak Yati ada satu lagi, contoh kita punya team lah. So dia minta nama, kereta apa nak pakai, bila nak ambil, bila nak pulang kan, berapa hari nak pakai, masa nak ambil, masa pulang kan, nak pick up kat mana, nak pergi ke mana kan. So customer dia akan bagi detail tu lah melalui WhatsApp. So Kak Yati, dia tak ada kereta, dia tanya dekat dalam grup. So nampak tak? Kita ada GM Hub Booking, tu adalah grup Telegram. So sekarang ni kita ada dalam 1,300 member lah. Sebenarnya kita ada 2,100. Tapi bila kita suruh dia orang masuk dalam grup Telegram, tak semua masuk kan. Dia orang lebih suka WhatsApp. Cuma WhatsApp sekarang ni maksimum 1,000 orang je. Kita dah ada 2,000 lebih kan. Memang tak muat WhatsApp lah kan. WhatsApp yang lama tu masih ada, cuma yang baru kita masukkan dalam grup Telegram. Alright. So dia post dekat dalam grup. And then sebelah tu pun satu lagi, Nick Shafira. So ada customer nak sewa Beza pergi ke Melaka, pick up daripada Pandai Indah 9 Februari, pukul 4, return pun sama 14 bulan. So dia bagi detail ni, nanti yang
member dalam group tu dia nampak je cepat dia orang cepat. Dia nampak je ni tempat aku memang aku ada kereta, dia akan PM ejen tu. Okey, kereta dia ada, harga sewa sekian-sekian. Harga sewa pun sebenarnya kita dah ada rujukan. Contohnya macam kalau Starrect tu kan. Starrect macam Kak Yati tu dia customer nak pakai Starrect. Mana? Starrect. Starrect kalau dekat website kita 650 satu hari. Owner kadang-kadang dia ambil harga ejen 450. So 650, 450 kan. So beza RM200 kan. So Kak Yati kadang-kadang customer minta diskaun. Okay, kalau Kak Yati, customer nak pakai 3 hari kan. Owner bagi 450. So kalau Kak Yati jual 550 pun, dia dapat satu hari 100. Kan? Kalau 3 hari, 300. Tak ada kereta, dapat komisen RM300. Siapa nak bagi? Duduk kat rumah je kan. Right. So, macam Nick Shafira tu, customer nak pakai 9 bulan. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 hari. Okay, so Beza publish rate 160. 160. Biasa dia orang jual 150 satu hari. Owner kereta biasa akan bagi harga ejen 120. Kalau dia dapat sewakan 150, so si Nick Shafira tu akan dapat RM30 satu hari lah. RM30 kali dengan 5 hari kan. Dapatlah 150. So kereta kecil ni dia punya komisen rendah. Tapi kalau dapat jual kereta Starrect ke kan, Velfire, Alphard tu komisen lebih tinggi lah. Right? So macam tu kita punya cara lah. And then saya tunjuk dia punya flow lah. Okay, so ya. Kenapa lambat ni? Okay. Alright, so ni dia punya flow lah. Flow macam mana kan? Orang tanya macam mana? So first kali bila dia dapat detail booking tu, dia tanya dalam group. Okay, kalau tak ada, dia tanya dekat dalam group outsource. So kita pun ada group backup lah. Group backup ni macam orang yang tak join kita. Dia macam independent supplier lah kan. So first kali dia tanya dalam kita punya group dulu. Kalau semua tak ada, dia akan tanya dekat luar lah. Alright, so kalau tak ada lah kan. Tapi kalau dekat dalam group kita ada, so dia akan minta dulu harga ejen berapa kan, security deposit berapa, term and condition lain kalau ada lah, right? So kalau owner kereta dia akan bagi okay, harga sewa sekian-sekian, security deposit sekian-sekian, and then dia minta lah, yang ejen ni dia akan minta IC, lesen mandu, business card ke slip gaji kan, bil api, bil air, dia akan minta dulu. Kalau customer bagi, on. Customer tak bagi, tak on. Alright. So dia orang akan filter dulu lah. Macam GoGramatic, kita ada sistem lah untuk checking dulu pelanggan. So kita ada kita pakai outsource lah untuk dia check orang tu ada rekod jenayah atau tidak. Dia just bagi, nanti saya tunjuk contoh lah macam mana rekod tu kan. Dia just orang ni ada kes ke tak ada kes. So kalau ada kes, better tak payah bagi sewa lah. Kalau clear, baru bagi sewa lah. Alright. And then dia dah dapat tu, bila dah filter, okay, customer tak ada masalah apa-apa, dia just inform pemilik kereta akan hantar kereta, and then dia akan bayar dekat pemilik kereta harga ejen, komisen dia ambil siap-siap. So orang tanya macam mana GoGramatic buat duit? So macam ejen ni sebulan sekali dia kira je berapa dia punya komisen, kita just ambil 1% daripada dia punya komisen. Owner kereta dia kira je berapa dia punya sale yang dia dapat, kita just ambil 1% je. So GoGramatic hanya ambil 1% sebab kita pun nak bayar jugalah kita punya sistem pekerja semua kan. Just 1%. Sebab apa? Ini marketing dia orang sendiri. Kalau GoGramatic ada pelanggan, kita bagi pelanggan, GoGramatic akan ambil 20%. Kita pun ada pelanggan juga. Cuma tak banyak sebab harga kita mahal. GoGramatic ni dia macam dekat luar sana ada banyak platform. Pernah dengar tak Trevo, Movie kan? So dia orang pun platform juga. You boleh register dia under dia orang. Free je. Cuma Trevo dengan Movie ni, untuk dia dapatkan tempahan, dia kena jual murah lah. Macam GoGramatic harga Beza 160. Macam Movie RM117. So dia tak boleh jual mahal. Kalau dia jual mahal memang tak ada orang sewa. So RM117 tu dia akan ambil 25% lagi. So owner akan dapat RM82 semua. So macam GoGramatic, kita harga kita 160. Kalau kita ambil 20% pun owner masih dapat RM120. So masih lebih tinggi daripada platform lain. Cuma booking tak banyak dan kita pun memang tak buat marketing apa-apa. Cuma yang datang tu adalah customer regular lah. Okay.
Dan kalau macam pelancong-pelancong daripada luar negara, memang dia orang tak ada isu. 160 pada dia murah. Alright. So tapi sistem Googamatic ni bukannya HQ yang buat duit. Kita punya ahli yang buat duit. So dia orang buat marketing, dia orang dapat customer, sewakan, GM just ambil 1% je. 1% je. So kalau dia orang dapat sewa 150, 1% baru RM1.50, balance tu dia punyalah. Kan? So that's why Googamatic, kita punya member tu ada daripada tahun 2018 sampai sekarang masih lagi dengan kita kan. Macam platform-platform lain, saya tengok dia orang register kan, mula-mula sale banyak tapi lama-lama commission makin income makin kurang, dia orang akan belah. So kalau host tu tak buat duit, host akan lari. Tapi kalau macam host tu boleh sustain, maknanya dia buat duit lah. Googamatic dia buat duit juga. Kita buat duit daripada membership RM300 setahun dengan 1%. Itu je. And then booking HQ pun dapat lah, tapi tak banyak. Right? And then owner kereta akan hantar kereta, lepas tu customer ambil kereta, lepas tu customer pulang kereta, dekat pemilik kereta check semua, okey tak ada apa. Pemilik kereta akan inform agent akan refund balik security deposit dalam masa 10 ke 14 hari bekerja lah, kalau tak ada rosak ke accident semua kan. Tapi kalau ada rosak accident semua, agent ni yang kena minta dengan customer lah. Tapi macam GM pun kita bantulah kalau macam minta dekat customer kan, tak bayar apa semua, first kali hantar invoice dulu kan. Lepas tu customer tak nak bayar, kita keluar LOD, letter of demand. Dalam group kita pun ada lawyer, dia charge RM30 je. Lepas tu kalau tak nak bayar lagi, kita macam Googamatic, kita ada CITOS. Tahu tak CITOS? Kalau dah CITOS blacklist, dia ada satu lagi lah, boleh upah lawyer, masuk mahkamah, garnishi lah. Tapi banyak orang risau. Sebab apa? Sebelum you bagi sewa tu, you filter dulu pelanggan tu. Janganlah bagi sewa dekat sebarang. Kan? Tengok dia kerja apa kan. So kalau customer tu okey, dia kalau kita minta dia bayar. Tapi kalau you bagi sewa dekat penagih dadah, dekat orang yang pinjam malung, orang yang tak ada kerja kan, orang ada jenayah, you minta lah macam mana pun, you saman lah macam mana pun, dia takkan bayar. So macam mana nak dapatkan pelanggan yang bagus? Branding, pricing kan. Ini customer yang bagus ni biasanya dia datang daripada referral. Macam kawan dia sewa kereta dengan kita, dia dapat servis bagus, dia balik dia cerita. So kalau dia cikgu, kawan-kawan dia semua cikgu. Kalau dia doktor, kawan-kawan dia semua doktor. So dia banyak macam tu. Banyak orang yang saya tengoklah yang dapat customer yang bermasalah ni, satu dia tak jaga servis. Bila tak jaga servis, customer ni datang takkan repeat lagi, takkan recommend. So dia terpaksa jual murah, promosi kereta murah kan. Murah-murah, bila dia murah, dia akan dapat new customer. New customer tu memang kita tak tahu. Itu yang dia dapat customer yang problem. So macam saya punya cara, you buat kereta sewa, you bagi servis yang bagus, customer, satu orang customer, dia akan bawa 10 lagi customer. Kalau dia cikgu, sama je. Kalau dia ni businessman, geng-geng ni semua sama je. 10 orang customer akan bawa lagi 10 orang customer, 10 orang customer. So business you akan sustain. Saya punya team sampai takut nak buat iklan. Sebab apa? Customer database dia terlalu banyak. So itu yang kita nak. Okay, yes bos. Satu, dia tak boleh buat loan. Tak boleh buat loan. Lepas tu kadang-kadang dia nak buka account bank tak boleh. Dia nak register nombor telefon tak boleh. Lepas tu dia nak buka company pun tak boleh. Boleh. Tapi hanya company yang subscribe CITOS saja boleh. Kalau you tak subscribe CITOS, you tak boleh. CITOS you kena bayar every month RM300. So CITOS dia entertain klien dia saja. GM adalah klien dia. So that's why kita ambil RM300 setahun. So GM yang bayar. Cuma dokumen sewa tu you kena pakai logo kita. So bila sebab tu GM ni kita dah ada benda tu. You tak payahlah nak pergi buat laman web, bayar CITOS, bayar tu semua. So you just gunakan kita punya sistem semua. And then kita ambil 1%.
Kalau ada atas syarikat pun sebenarnya kalau betul-betul you nak buat betul-betul kan, first kali kereta tu ada company tu kena ada permit, kena ada lesen motek semua. So benda tu mostly impossible untuk you follow. Alright, so dia ada beberapa cara. Kalau kereta you under personal kan, you boleh register under satu company. Setiap sale you dia ambil 7%. So yang tu okey. Kan, itu memang register under apart lah. Tapi banyak orang dia tak sanggup bayar 7%. Banyak kan. Satu lagi, dia macam ada satu insurans dipanggil P2P Alliance. So you beli insurans tu, kereta you accident apa semua kan, walaupun tak ada permit apa semua, insurans akan bayar. Cuma insurans tu dia 2 kali ganda lebih mahal berbanding insurans biasa. Right. Untuk sewa kereta, kereta tu dibawa dari kereta tu jadi you janganlah cakap bagi sewa. You cakap you pakai sendiri. Oh, okey. Duplicate. Pergilah duplicate. Benda tu yang tak boleh nak cerita kat luar. So, kereta tu sebenarnya kan, dia macam ni. Selagi you tidak menipu orang, tidak ada orang report, you tak kacau company-company dekat airport kan. Macam you duduk dekat airport, kereta sewa. Memang salah lah. Lepas tu you duduk dekat teksi kan. You pergi dekat teksi, lepas tu you ambil customer apa semua, ganggu teksi, dia report, memang dia marah. So macam even JPJ pun pernah tahan kita punya team. Dia kata kalau you customer tu direct dengan you tak salah. Sebab tu suka sama suka. Yang salah tu yang duduk kat airport tu. Kereta sewa, itu salah. Alright. So tak ada orang report, tidak ada penipuan apa semua, dia okey je. Dia bila dia marah sangat tu bila ada report menipu. Macam customer sewa kereta tak dapat kereta. Dia tu dia marah. Alright. And then macam sama ada you beli yang P2P alliance lah. Kalau you risau lah. Cuma mahal lah. Alright. Satu lagi, ada satu company lah. Cuma tu lah, you kena register kereta you under this platform. And then platform ni dia akan register under apart. So kalau kena tahan pun okey. Tapi kena bayar 7% lah dekat dia. So kalau you nak legal, ada kos-kos yang kena bayar. Banyak orang dia tak mampu nak bayar apa semua, dia pun struggle apa semua. So dia buat je lah. And then kalau kena tahan, bayar je. Faham tak? And then kalau kereta tu hilang apa semua, macam saya pun pernah kereta hilang 7 biji. 7 biji kereta hilang. So macam mana first 2 biji tak dapat claim. Sebab apa? Salah buat report. First kali kereta hilang 4x4. Customer sewa. Customer ni kerja government, nurse. Tapi boyfriend dia pencuri kereta. And then saya pun tak tahu masa tu, baru lagi buat. And then pergi balai polis lah. Pergi balai polis, report kata saya bagi pinjam dekat dia. Lepas tu on the way balik dia kena rompak. So konon-kononnya nak claim insurans lah. Tapi polis siasat-siasat, tengok-tengok boyfriend dia tu memang pencuri kereta. Tak boleh claim lah. And then silap saya masa tu, saya masukkan dalam report nama penyewa. So bila masukkan nama penyewa dalam report, adjuster dia akan siasat setiap orang. Dia siasat saya, dia siasat owner kereta kawan saya. Owner kereta pun tak boleh nak jawab apa semua, dia pergi jumpa penyewa tak nak jumpa adjuster. Dia macam takut kan. So bila penyewa tak nak jumpa adjuster, kes tergantung. Lala insurans hantar surat, kita tak boleh nak siasat sebab apa? Orang yang last pegang kereta tu tak nak jumpa. So tak boleh nak claim. Right. So dekat situ sebenarnya saya cakap je dekat owner, kau cakap kau parking kereta ni kat mana, hilang dah. Tak payah nak libatkan banyak orang. Itu kesilapan saya. Banyak sangat orang. Kereta kawan. Lepas tu kawan saya bagi kat saya, sewakan. Saya bagi dekat orang. So adjuster dia tanya. Satu sangkut, semua sangkut. Okay, yang kedua, kereta Proton Saga, customer ni sewa. Lepas tu dia jual kereta tu. And then saya pun pergilah balai polis. Sebab kenapa saya tahu dia jual, adik dia datang sewa 4x4, hilang. Lepas tu abang dia datang lagi sewa, hilang.
Takkanlah adik-beradik sewa kereta dua-dua hilang kan. So uh, saya pun pergi balai polis cakap saya sewakan kereta ni dekat orang ni memang dia curi lah. Sebab apa, adik dia pun sewa kereta hilang. So adik dia pun tak dapat dikesan kan. And then polis pun cakap lah dia akan siasat semua. Tapi bila saya report macam tu, dia jadi jenayah komersial. Jenayah komersial memang tak ada apa-apa lah. Right? So kereta tak boleh nak claim insurans, bayar ya. So dekat situ saya silap aku sebenarnya. Kalau kereta tu hilang, memang kita tahu penyewa sewa bagi hilang. Tapi sebenarnya just owner kata aku pakai kereta tu parking kat mana-mana, hilang dah. Jangan kita libatkan terlalu banyak orang. Faham tak? Tu orang cakap bend the law, jangan break the law. Okay. Alright. So lepas tu kereta hilang, kan 7 biji kereta hilang. 2 biji tak dapat claim. 5 biji tu dapat claim lah. Sebab apa? Belajar daripada kesilapan tu. Kan? Daripada 7 biji tu, tak ingat 3 biji hilang disebabkan ejen. Saya bagi kereta dekat ejen tu pergi bagi dekat pelanggan dia cek-cek alamat penagih dadah. Pinjam malung. So dia jual dekat macam dulu Sarawak, dia akan jual dekat Kalimantan lah. So saya belajar itu, okay, ejen ni kita kena tengok jugalah dia kan. Macam kalau diorang ada customer apa semua, macam dululah saya ejen ambil kereta, kita tak ada dokumen apa-apa, bagi je macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba hilang, ejen lagi, ejen dah dapat commission. So kat situ kalau ejen nak ambil kereta, borang sewa, ejen kena sign kan. Jadi apa-apa kat kereta tu, ejen kena responsible lah. So ada kawan saya, dia ambil kereta saya lah, Nissan Livina. Okay. Penyewa tu bila cek-cek memang ada kes dadah. Saya minta ganti rugi dekat kawan saya 10,000, dia bayar. Salah dia lah, dia tak pergi check customer tu kan. Alright. So kena hati-hatilah dengan ejen. Alright. So that's why kita develop system. And then saya tengok macam mana company-company car rental besar-besar, macam mana dia orang control. Dulu kita tak tahu macam orang nak sewa kereta datang ambil apa semua. So bila saya tengok company-company dekat airport, customer nak sewa kereta kena bayar pakai kad kredit. So kalau dia ada kad kredit, confirm lah dia tu ada kerja, tak ada blacklist apa semua kan. Itu SOP dia. So saya ambil SOP tu, saya apply dekat saya punya company. So bila tahun 2012, 2013 saya start develop website. So customer datang nak sewa kereta, saya tak kenal, bos booking online. So booking online kita boleh tengok dulu dia punya email apa semua. So customer yang bagus ni dia akan booking. Tapi kalau customer yang problem ni saya tengok, dia akan bagi alasan. Saya tak reti lah, saya tak ada email apa semua kan. So kalau dia tak boleh nak booking online, better tak payah deal lah. Terutamanya kalau yang booking last minute. Okay, booking last minute apa semua, suruh booking online. So booking online, kita check kereta ada ke tidak, kita approve, dia kena bayar online. So daripada cara dia bayar tu pun kita boleh tahu customer ni okey ke tidak. So kalau dia bayar pakai online banking, okey, kad kredit okey. Tapi kalau dia bank in pakai cash deposit machine, dia macam red flag lah. Red flag semua kita akan tanyalah, bos kerja kat mana, ada business card ke tidak, slip gaji ada tidak, KWSP semua kita minta kan. Kita confident baru proceed. Kalau tak confident, kita refund balik duit. So that's why bukan semua orang boleh jadi pelanggan you. Banyak orang datang asal bernafas je bagi. Itu yang kereta hilang. Macam dulu first kereta hilang, walaupun yang sewa tu nurse, tapi boyfriend dia pencuri kereta kan. Yang kedua memang adik-beradik lah pencuri kereta kan. Bila saya pergi kampung dia, orang kampung tu memang dah pulau kan dia orang ni. Memang dia orang ni jahat. Memang jenis orang kampung tak suka kan. So kalau that's why kita ada sistem yang kita boleh check orang ada jenayah atau tidak. Tapi lama-lama ya kita. Ada pelanggan ni kalau ada jenayah tadi ataupun kalau ada macam dia dengan kereta tinggi, dia ada rekod macam buat apa kan, jika syarikat ni pun dibuat benda sama, benda pun ada simpanan tak? Ada lah. Ada. Jadi dia untuk cek kadang macam ada jenayah atau benda nak. Betul.
Tapi sebenarnya customer yang problem ni dia akan pergi dekat newbie. Kalau dia tahu company tu dah establish kan, memang dah SOP ketat semua, dia orang takkan pergi lah. So pricing tu pun kita dah blocking dah dia. Faham tak? Nanti saya tunjuklah macam mana kan. Tapi sebenarnya customer yang problem ni dia ada tanda-tanda dia. Last minute booking kan, lepas tu nak murah, payment cash kan. Lepas tu biasa ambil tengah malam, lewat-lewat malam kan. So kalau you dapat tanda-tanda macam tu, better you sama ada suruh dia booking online je. Biasanya you bagi laman web, suruh dia booking online, dia akan belah. Dia akan belah kan. Sebab apa dia tak nak ada email dia apa semua kan. Right? So right. So okay, macam ni kita pun ada sediakan community creator sewa. So kalau you ada masa, you boleh masuk dekat kita punya community. Yang ni macam kalau you tak join team saya pun, you nak buat sendiri pun boleh. You just masuk je yang community ni kan. Cuma dia membership ni dia open. So bila you nak ambil booking tu, you kena hati-hatilah, kena tengok term and condition masing-masing sebab setiap company tu lain-lain. Alright. Okay, so dekat saya ada nombor tu. Proses jual kereta. Okay, sekejap lah. Okay. Dah yang dekat Zoom dah screenshot ke apa semua kan. Nanti you masuk dalam group. Kalau sambil-sambil you nak belajar apa semua kan. Alright. Next adalah macam mana nak mula kalau dah ada kenderaan. Ini case tadi tim saya, Mezani. Mezani ni dia duduk dekat Johor, kerja kilang. Masa dia join kita 2019, dia ada sebiji kereta lah, Alza. And then sekarang ni kereta dia ada 7 biji. 4 biji kereta dia sendiri, 3 biji kereta pajak lah. Pajak pun dia pajak family dia yang bagi. Alright, so dia hanya buat marketing dekat Facebook saja. Macam Mezani ni masa tahun 2019, masa dia join tu, dia punya fee 10,000 sebelum COVID. Sebelum COVID kita punya fee untuk join 10,000. Lepas COVID semua jatuh. So kita nak start balik, kita charge RM300. Apa yang you dapat RM300 tu sama. Dulu diorang ni bayar 10,000. And then every month kena bayar RM300. So dah lah bayar mahal. Every month kena bayar RM300. So saya paksa dia buat Facebook live 30 hari non-stop. Every day kena buat live. So dia kerja kilang, balik kilang kena buat live. Sebab apa? Selagi dia tak buat live, kita takkan terima dia jadi member. So dia buat sembang, cerita, merepek-repek apa semua. Tapi lepas tu orang start kenal dia, family dia kenal dia apa semua. So sekarang ni tu yang si Mezani ni, dia tak berani nak iklan. Sebab apa? Customer dia dah banyak dah. Orang dah kenal dah. Alright, so dia tak ada TikTok, IG tak ada, Google My Business tak ada semua. Dia memang dekat Facebook je. Itu pun tak larat nak handle dah. Alright, so dia punya dia boleh gajikan isteri dia. Macam Mezani ni dia dah kahwin. Dulu isteri dia ni cikgu. Cuma masa COVID tu isteri dia hilang kerja. So dia kata tak apalah, kerja jaga bisnes kereta sewa dia. Sebulan dia bayar gaji RM1,500. Isteri dia duduk rumah, setiap bulan dapat RM1,500, tolong jagakan kereta sewa 7 biji kan. Right. So ni dia punya sale lah tahun lepas. Sebulan lah 14,000 kan. 12,000. So total tahun lepas 154,000. Dan saya tengok lah dia punya overhead tu 7 biji kereta tu sebulan dalam 7,000. So kalau dia dapat 14,000, tolak-tolak apa semua adalah untung 7,000 kan. Tolak gaji wife dia sebulan dapat 4,000, 5,000 okey. Okey tak? 4,000, 5,000 kan. Duduk dekat Johor kan. Ni Mezani lah. Right? Tapi Mezani ni sebenarnya dia boleh pergi lagi. Cuma dia comfort. Dia tak nak ambil kereta pajak, tak nak tambah kereta. Sebenarnya ada lagi yang masuk lagi baru pada dia. Ada yang 16 biji. Yang tengah-tengah tu, yang baju hitam tu si Titi. Titi ni customer si Mezani. Tapi dia belajar buat kereta sewa. Dia masuk bulan Ogos 2022. Titi sekarang ada 16 biji kereta. Kan? Alright. So yang ni kita punya team juga. Nanti saya tunjuk yang si Titi punya story. Ni. Okay. So far okay tak? Okay. So yang ni Kamarul. Kamarul ni duduk dekat Perlis. So saya tunjuk lah.
Satu dekat Johor. And then satu lagi dekat utara, dekat Perlis. Perlis ni tak ada apa tuan. Airport tak ada kan. Tapi saya punya team ni, dia boleh juga buat bisnes sewa. Dia join Go-Gramatic Ogos 2022. Base dekat Perlis. Dia dulu kerja penyelia bas. Bawah dia ada 50 orang bekerja. Dia dah kerja dengan company tu 12 tahun dah. So dia bukannya ada masalah apa pun, cuma dia umur pun dah macam dah 30 lebih dekat 40 kan dah. Tak larat dah kerja, so dia nak berniaga. And then dia start dengan satu Beza, dengan satu Alzab. Dia join kita. And then September sampai Disember 2022 dia punya sale 21,000. Masa tu dia ada tambah kereta lah. Januari sampai Disember 2023 dia punya sale 137,000. Dia punya untung rasa saya tengok lah dalam 50% lah. Sebab apa dia duduk kat Perlis kan. Rumah pun rumah kampung kan. Tak payah nak sewa apa semua. November 2023 dia dah berhenti kerja dekat syarikat bas tu dan buat bisnes kereta sewa full time lah. And then baru ni kita interview dia. Sepanjang dia buat bisnes kereta sewa dia ada 2 kes. Satu kereta dia accident total loss tapi dapat claim insurance dan customer pun bayar ganti rugi sikit lah. Cuma silap dia bagi sewa dekat student kereta MPV. Sebenarnya silap dia sepatutnya student ni jangan bagi kereta besar lah. Kan? So dia tak cakap kereta total loss, cuma dapat claim dan family student tu bayar ganti rugi sikit lah. Yang kedua, kereta dia cikgu sekolah sewa kereta pergi gadai dekat Thailand. Dia nak pergi ambil kereta tu kena bayar RM6,000. So benda ni dalam bisnes rugi tu ada lah. Rugi tu pasti kan. So dia pun tak sangka cikgu sekolah. And then dia pergi sekolah tu, rupa-rupanya cikgu sekolah tu dah lama tak pergi sekolah. Memang missing in action. Memang problem cikgu tu. Umur pun dah 50. Pergi Thailand, pergi main judi. So dia pun tak sangka apa semua. Kena keluarlah RM6,000 untuk dapat balik kereta kan. Itu antara benda yang berlaku dekat dia lah. Cuma saya tanya, sepanjang dia buat bisnes sewa ni, dengan income dia tu, dengan kerugian dia tu, masih ada untung kan? Masih ada untung lah. Kan? You berniaga apa pun, rugi tu ada kan? You buka kedai makan pun rugi. Saya pun buat platform pun ada benda yang rugi, ada benda yang kita silap. Tapi along the way tu, ada benda lah yang untung kan? Bukannya sepanjang masa kita rugi. Alright. Okay lagi? Puan? So far, okay? Ini 2022 dah ada dah GPS. Dah ada. Cuma macam kereta tu dia boleh detect. Cuma customer tu dia pun tak sangka customer tu bawa pergi Thailand, pergi jual dekat kasino. Dan dia kata bukan dia seorang, banyak lagi company car rental terkena. Memang dia orang ni syndicate. Memang kita nak buat macam mana? Cikgu sekolah kot. Tengok rekod pun tak ada jenayah. So walaupun tidak ada kes jenayah, tak semestinya untuk orang tu okey. Benda tu akan berlaku jugalah. Saya tanya dia tak nak sitoh lah, sebab macam orang ni sitoh pun tak guna juga. Sebab memang dia memang problem. Dia memang tak judi. Kalau sitoh pun no point. Kan? Alright. Boleh kan? Kita macam GM kita boleh tolong sitoh kan? Tapi dia tak nak proceed lah. Pergi pesan kat dia, kita boleh tolong lah. Report polis, sitoskan dia. So at least dah ada rekod. Tapi sekarang ni orang tu dah ada rekod lah. Memang dia ada scam. Penipuan. Alright. Okay, ni dia punya pemasaran. Kas unggul. Kas unggul ni rupa-rupanya isteri ni pandai marketing. Isteri ni jual macam sambal. Memang ada experience. So isteri dia yang buat marketing. Si Kamarul ni dia tak pandai sangat. Kamarul ni dia more operation. Yang buat marketing adalah isteri dia. So dia buat dekat Facebook. And then dia buat Google. Google pun banyak review lah. And then TikTok pun ada juga, Instagram. Saya pun heran, Perlis siapa yang sewa? So dia kata rumah dia tu dekat dengan KTM. So banyak orang turun kereta api apa semua sewa kereta dengan dia. Cuma dia tidaklah sebanyak macam duduk dekat KL, Johor semua. Dekat Perlis kan. Dan Perlis pun banyak juga pesaing. Tapi saya respect lah dengan dia. Duduk Perlis boleh buat 12,000, 14,000 kan.
Okay, so yang ni kisah kejayaan Go-Gramatic. Ni saya tunjuk contoh supaya you mudah faham. So far okay ya. Bukan nak promote tapi saya rasa story lebih mudah faham berbanding cerita fakta semua kan. Okay, dekat Zoom masih okay lagi? Okay, yang QR code tu nanti saya dia minta QR code make sure you screenshot lah. Screenshot ambil gambar semua kalau you nak join. Kalau dah, komen dah. Dah? Alright. Alright. Ini very interesting story ni. Ni Titi. Titi ni dia orang India. Dia asal Negeri Sembilan. Dia kerja dekat Singapura. Masa dia join tu dia kerja kat Singapura. Dia ingat 9 tahun ke? 9 tahun 10 tahun dia kerja di Singapura. So 12 tahun juga. Oh sama. Titi ni sebenarnya dia pelanggan Mezani. So sebelum COVID, Titi ni selalu sewa dengan Mezani lah. Masa tu Mezani ada sebiji kereta je. And then masa COVID, Titi memang duduk kat Singapura. And then tak sewa kereta dengan Mezani. Lepas COVID, Titi dia start contact balik Mezani. Dia terkejut. Si Mezani dulu tahun 2019 ada sebiji kereta. Bila lepas PKP dah boleh bergerak kan, tiba-tiba Mezani dah ada 5 biji kereta. Dia terkejut. Menarik kan. Si Titi ni sebenarnya dia stres kerja kat Singapura. Kerja bawah dia apa semua. Dan faham je lah dekat sana kan. And then dia tanya Mezani macam mana dia nak belajar. And then Mezani cakap kau contact Tuan Wahid. Dia contact saya and then dia register lah. Right. So dia register Ogos 2022. Dia start dengan 1 biji Alza. Right. Alza barulah dia beli. And then base dekat Johor Bahru. Masa dia join tu dia kerja sebagai pengurus restoran lah, macam Starbucks, Coffee Bean je tu lah. Right. Julai 2023 dia berhenti kerja dekat Singapura buat bisnes kereta sewa full time. Masa tu dia dah ada 9 biji ke 10 biji lah masa dia berhenti kan. Disember 2023 kereta dia ada 15 biji. So sale dia Disember 2023 51,000. So sepatutnya Mezani boleh beat lah dia ni. Mezani lagi lama tapi Mezani dia convert. Si Titi ni mungkin dia dah stres kerja kat Singapura, dia memang all out. And then Titi ni benda betul yang dia buat. Profit ni kebetulan lah. Dia macam Disember tu dia kata masa tu dia dah bayar semua. Dia punya profit 40,000. Daripada 51,000 profit dia 40,000. Sebab apa banyak benda dia dah bayar lah. Kereta road tax insurance dia dah bayar. Tolak-tolak dia untung 40,000 lah. Dia kerja dekat Singapura gaji dia 10,000 12,000. Dia kata dia buat kereta sewa. Kalau dia kerja di Singapura pun dia takkan dapat macam tu lah. Alright. Okay, so ni story Titi lah. Tapi Titi ni kenapa dia laju? First kali dia platform marketing semua dia buat. So dia daftar Google My Business. And then Google My Business ni dia punya kunci dia adalah review. So you buat, orang search dekat Google, orang akan nampak you. And then Titi ni masa mula-mula dia kata dia suruh kawan-kawan dia bagi review, 50 orang review. Lepas tu bila dia dapatkan semua, customer review lah. Sekarang ni dia punya review ada 400 lebih. Yang ni saya screenshot yang dulu lah. Sekarang dah ada 400 lebih. So dia dekat Johor dia nombor 2 paling banyak review. So benda ni yang membantu dia untuk dapat customer lah. And then TikTok, dia punya follower pun ada dekat 10,000. And then dia siap upah student 2 orang buat video marketing untuk dia. Kalau dia tengok dekat TikTok ada dia punya video kan. Dia pakai voice over je. Kan? Welcome to Titi Car Rental semua. Dia letaklah video-video semua post kan. Tapi dia siap boleh upah student untuk buatkan video marketing untuk dia lah. Titi ni dia pemalu. Dia memang dekat media sosial langsung tak ada muka dia. Dia segan lah. Alright. And then Facebook pun dia ada buat. And then Titi satu benda dia invest kepada laman web. Laman web dia ni pun dekat 3,000 lah dia buat kan. So saya tanya dia, Titi, you dah ada laman web. Booking ni banyak dekat laman web ke dekat offline? So dia katalah 90% customer dia booking offline. Memang melalui WhatsApp. 10% saja booking melalui website. So yang 10% tu mostly foreigner yang booking online. So laman web ni bukannya you kena ada laman web orang akan datang berebut-rebut tak. Customer masih lagi
nak booking melalui WhatsApp. Dia lebih suka macam tu. Even saya pun nak guna apa-apa servis, saya pergi dekat Facebook, WhatsApp. Kalau lambat reply, aku pergi dekat orang lain. Kan? Alright. So, you kena cepat lah benda ni. Janganlah orang WhatsApp you 3 hari baru reply. Okay, next adalah yang ni, satu lagi. Yang ni yang saya tunjuk ni adalah orang yang dah ada kereta. You boleh tengok macam mana dia orang buat. Daripada kosong apa semua kan. Yang ni lagi best. Si Natasha Nabila. Natasha Nabila ni masa dia join umur dia 22. Tapi bapak dia ni ada kilang lah. Bapak dia ni ada kilang perabot. So saya tanya bapak dia, you dah ada kilang perabot kot. Kenapa nak buat kereta sewa kan? Kenapa tak suruh anak you handle you punya kilang? So dia kata, kilang dia ni, kilang bisnes yang sedang pupus. Sebab apa? Nak dapatkan pekerja mahir sangat susah. Ada orang datang, bapak dia ajar apa semua, pandai lari. So dia tak boleh nak sustain bisnes tu. And then anak dia tu pun perempuan kan, nak potong kayu pun semua memang tak sesuai. So dia nampak bisnes kereta sewa sebab bisnes kereta sewa ni dia kata tak perlukan kemahiran yang tinggi kan. You ada spend setakat cuci kereta, hantar kereta pun boleh buat kan. So dia start join GM pada 8 Jun 2023. Masa dia join GM tu dia tak ada kereta lagi. Tapi dia dalam proses beli kereta lah. So dia masuk je, beberapa minggu kemudian dia dapat beli Izora. So saya tanya dia, banyak-banyak kereta kenapa beli Izora? Sebab apa? Izora ni dia bukannya demand tau, dia bukannya favorite car lah untuk car rental. So dia kata mula-mula dia cuba beli Alza, tapi lepas 6 bulan tunggu tak dapat, dia cancel Alza tu, dia beli Izora lah sebab ready stock kan. So dia start dengan Izora lah. Walaupun Izora still bulan pertama dapat buat sale 2,100, bulan kedua 4,428, bulan Ogos 13,000, dia start tambah kereta lah. Dia buat marketing, dia tambah kereta apa semua kan. Lepas tu bulan September 14,779, bulan Oktober 25,777 ringgit, November 31,000, Disember 47,000. Dan along the way ni, si Natasha Nabila ni, dia dapat lagi 10,000 commission sewakan kereta orang. Yang ni sale kereta dia. Kereta yang bapak dia beli sikit-sikit kan. Lepas tu dia ada lagi commission, 3 bulan commission 10,000. Okay. So, ini kereta yang dia ada lah, ada 13 biji kereta. Alright, next adalah ini pemasaran RBV Car Rent Enterprise. So RBV ni adalah company si Natasha lah. Macam mana dia buat? So kita tanya dia apa benda yang dia buat, apa benda betul yang dia buat. First kali dia buka akaun media sosial, dia buka Facebook, dia buat Instagram, dia buat TikTok, dia buat cantik-cantik dia punya media sosial kan, letak gambar semua. Lepas tu dia contact semua kita punya team yang berdekatan dengan dia, dia minta gambar kereta. Dia minta gambar kereta, bukan kereta dia pun, dia masukkan gambar-gambar kereta tu dalam channel Telegram dia. Dia buat channel Telegram, masukkan senarai kereta tu. And then dia kata tak semua orang, bila orang nak sewa kereta akan masuk dekat channel Telegram. So apa yang dia buat adalah dia masukkan katalog. Dekat WhatsApp kan boleh letak katalog kan, dia letak gambar-gambar kereta, bukan kereta dia pun. So setiap hari luang satu masa, 1 jam lah untuk iklan di Facebook group. Dia sama je. Sebenarnya Natasha Nabila ni, makcik dia tu Kak Yati. Kak Yati tu mak saudara dia. Tapi Kak Yati ni tak ada kereta. Natasha Nabila ni yang ada kereta. Tapi Kak Yati duduk area di sini, dekat kampung. Dia jauh. Alright. So si Natasha ni dia masuk dalam Facebook group, dia masuk je mana Facebook group yang boleh, dia akan iklan. Tu yang Kak Yati follow tu. Dia masuk dalam group iklan. So Kak Yati bulan 11 4,000 lebih, bulan 12 12,000 lebih kan. So Natasha ni dia bapak dia ada duit beli kereta kan. And then dia pun guna logo Go Greenmatic untuk banner kepercayaan. Sama dia kata kena cepat reply pelanggan. And then syarat dia kalau nak sewa kereta dengan dia, pelanggan tu mesti bagi bil api dengan bil api dengan bil air lah. And then maklumat lengkap. So kalau tak ada bil api bil air, dia tak akan bagi sewa. Itu syarat dia. Sebab apa? Mostly customer dia adalah local. Ya tak? Penyewa. Kalau nama dia Ali, bil tu mesti nama Ali.
You minta dia punya tempat kerja. Business card ke kan, kad kerja ke. Saya sampai minta KWSP punya gaji. Kan? Sebab kita nak tahu dia kerja kat mana. Kita nak tahu alamat dia betul. IC dia kena buat apa, dia nak tengok IC dia dengan alamat tu betul. Kalau tak dapat, minta, kan kerja kan ada kad kerja kan, business card apa semua. So you minta, kalau dia berniaga cakap lesen, minta at least you boleh tahu dia duduk kat mana. Kan? You tahu dia kerja apa, you tahu dia duduk kat mana. Selagi you tak boleh nak dapatkan benda tu, better tak payah. Kan? Right. So that's why saya cakap jangan desperate nak customer. Alright, so next adalah dekat Zoom okey? Senyap ke kat Zoom ni? Okey lagi? Kalau okey, komen okey. Okey, sistem tempahan online. Sistem tempahan online ni saya tunjuk basic je. Sebab apa kalau nak masuk satu-satu ni setengah jam lah. Okey, tapi macam siapa yang join GM, diorang akan ada link sendirilah. So ini contohlah macam gogreenmatic.com/ ada dia punya kod-kod tu lah. Itu setiap orang ada dia punya link dia sendiri. Tapi you jangan macam, walaupun kita bagi link, kalau you bagi link dekat customer mostly dia takkan go through website. Dia akan nak melalui WhatsApp juga. Alright. Tapi untuk yang sistem ni, kita pun ada sediakan sistem. You boleh tolong bookingkan untuk pelanggan. Yang tu kita panggil walk-in booking ni sistem. Dia ada direct link ni you bagi link dekat pelanggan booking tu akan masuk dekat you punya email, you ada option sama ada you accept, decline. Kalau you accept, customer boleh bayar lah. Kalau you decline, customer tak boleh bayar. Yang ni customer yang booking sendiri. Satu lagi ada juga customer ni manja. Dia bagi detail semua, you boleh tolong key in kan detail lah. Macam Mezani tu dia suka guna walk-in. Dia sebab apa customer regular dia dah banyak. Dia tolong bookingkan untuk customer dan sistem kita tu dia akan generate digital rental agreement. Sign dekat handphone je. Tak payah nak print borang sewa. So sistem kita dah ada yang, sebenarnya sistem kita ni paperless. Tak payah nak print borang sewa. Alright? And then kalau macam you nak buat laman web sendiri, macam dulu saya punya team dia cah murah je RM500, tapi sebab terlalu murah, ramai sangat orang order dengan dia sampai dia tak terbuat. Sampai orang marah-marah dia kan. So cakap, kau ni jual murah sangat, tak boleh kan. So sekarang ni dia punya, sebenarnya harga tu 3,000 sepatutnya, tapi sekarang ni cakap kau tak boleh jual 500. Kalau jual 500 mampus. Memang berebut orang nak bayar apa semua. So at least kena bayar 1,500 lah. So sekarang ni macam laman web macam yang TT tu tadi kan. Sebab TT nasib baiklah, mula-mula dia dapat 500, tapi TT banyak ubah, tambah-tambah sampai jadi 3,000 lah. So macam laman web ni kalau you nak buat sendiri, cost dia dalam 1,500. Kalau nak buat sendirilah. Alright. Ataupun kalau pandai sendiri, ataupun you nak upah orang pun boleh. Macam GM kita ada sediakan juga. Tapi kalau macam you nak buat iklan berbayar, you kena ada laman web sendiri. Tak boleh pakai kita punya laman web. Sebab apa, laman web kita ni dia macam untuk proses booking je. Kalau you nak buat iklan berbayar dekat Google semua kan, memang kena ada landing page you sendiri. Orang masuk, and then ada juga saya punya team, orang masuk laman web tu dia tak boleh booking pun. Dia tengok senarai kereta, dia akan WhatsApp. Sama juga closing melalui WhatsApp. Alright. Okay, next adalah, okay, ini contoh-contoh screenshot lah. Yang ni saya besarkan. Kalau nak screenshot tak nampak. Okay, yang sebelah sini, booking HQ. Ada HQ pun ada booking. Contohnya macam kereta ni, kereta Proton Saga. Customer ni nak sewa 4 hari. And then harga dia RM640.83. Customer nak bayar pakai PayPal, maknanya customer ni nak bayar pakai kad kredit. So PayPal dia ada charge sikit, and then tolak-tolak macam kita akan ambil 20%. So yang siapa yang supply ni dia akan dapat RM512.66. Okey tak? Proton Saga. Maknanya kalau 4 hari 512.66 tolak bahagi dengan 4, bagi dengan 4 hari. Satu hari RM128. Okey lah. Kalau you jual dekat Trevo, dekat Movie pun RM80 you dapat. Ni HQ dah ambil 20% lah. You masih lagi dapat RM128. Sebab apa? Gogreenmatic ni platform kita tak nak buang harga. Kita nak you buat duit. Alright. Tapi memang harga kita memang harga mahal lah. Alright.
Satu lagi yang sebelah tu, yang ni walk-in booking. Walk-in booking ni dia orang yang key in. Tengok ni Pro 2 Alza. Pro 2 Alza kalau ikutkan dekat laman web kita, satu hari RM300. So customer ni sewa kereta 3 hari. Sepatutnya 3 hari RM300 kali dengan 3, RM900. Tapi untuk walk-in booking ni, kita punya team dia boleh bagi diskaun suka hati dia. So dia macam nak sewa satu hari RM1 pun boleh. Okay, so macam ni dia sewakan 3 hari RM750 lah. Maknanya satu hari dia charge RM250. Dan GM hanya ambil 1% saja daripada RM750. Maknanya dia akan dapat RM742.50. Dan payment ni kalau walk-in booking, payment boleh bayar direct dekat kita punya team. Tak payah bayar dekat akaun GM. Dia just gunakan sistem ni untuk create rental agreement je. Okay? Okay tak tuan? Tadi ada siapa? Avanza. Avanza sama dengan Azhar kan? Okey tak? 3 hari RM742. Installment berapa tuan? 3 hari dah settle dah installment kan? Sewa 3 hari dah settle installment. Lagi 27 hari pakai kereta free. Kereta sewa ni sampai dia paling teruk lah, you pakai kereta percuma. Kalau malas sangat lah kan. Kalau dapat sewa 5 hari dah boleh bayar installment. Dapat sewa 10 hari dah ada untung sikit. Dapat sewa 15 hari okey dah. Kan? Ya. Average lah. Saya letak 15 hari lah. Setengah bulan. Ada yang boleh pergi sampai 20 hari. Tapi play safe lah, 15 hari okey lah. Kan? Kereta apa you ada bos? Saya ada tim saya, Haji Yunus. Dia join kita bulan 10 tahun 2022. Masa dia join tu dia ada 5 biji kereta. Alphard, Velfire, lepas tu ada Mercedes, ada Alza, ada Myvi semua kan. Lepas 18 bulan, daripada 5 biji kereta tu, kereta dia jadi 15 biji. 10 biji Velfire Alphard. Sebab apa Haji Yunus ni dia ada bisnes, dia ada bisnes property. So banyak orang datang beli kereta Alphard Velfire tak boleh bayar, Haji Yunus ambil. So Haji Yunus ni dia tak sewa direct dekat customer, dia sewa dekat agent. Satu hari dia ambil RM500 semua kereta. Alphard yang spek apa pun semua RM500 satu hari. Saya tanya dia, Haji sebulan boleh sewa berapa? 16 hari. 500 kali 16 hari berapa? 8,000. Kereta dia bayar dekat owner 3,000 je. 8,000 kali dengan 10, 80,000 kan. Kalau satu kereta 4,000, 40,000 dia punya profit. Dan Haji Yunus ni dia kira 500 tu murah lah. Tapi okey lah. Ejen seronok lah ambil kereta dia. Ejen boleh jual 800. Ada ejen dia jual 1,200 kan. Tapi Haji Yunus dia banyak tolong orang, dia ambil RM500 je satu hari. Satu bulan dia boleh dapat dalam 15 hari, 16 hari. Kan? Kongsi-kongsi rezeki lah. Okay. So ni okay, yang rental agreement macam sistem GM lah. Ini saya tunjuk sistem kita. Kita ada online macam yang pakai walk-in tu kan. So sistem akan generate online. So yang ni you sign dekat handphone lah. Satu lagi pun kita ada bagi offline yang you boleh print out, you boleh tulis manual. So macam GM ni kalau you join, kita bagi template dengan yang sistem jugalah. Alright. Okay, tip perniagaan dan pembayaran. Tadi ada orang tanya nak beli kereta kan. So kalau you nak buat bisnes sewa lah, I mean you daftar perniagaan lah, you daftar perniagaan ataupun syarikat, dan bidang tu you letak bidang broker perniagaan. Alright. Sebab memang boleh pergi daftar syarikat Sdn Bhd, apply lesen motek apa semua. Saya dah pernah buat benda tu. Dan benda tu memang makan kita lah. Saya tak tahu silap ke mana. Bila saya buat duit, saya buat kereta sewa daripada tahun 2006 sampai 2015, time tu saya buat duit. Sebab tu masa tu pakai enterprise. Tapi bila buat syarikat Sdn Bhd kan, lepas tu kita apply lesen lah, masa tu tak buat duit lah. Sebab apa banyak sangat hantu raya kena bagi makan. Faham tak? SSM,
LHDN, custom, KWSP, terlalu banyak benda nak kena bayar. So at the end kita kerja bayar tu, bayar ni, penalti sana, penalti sini, lah tak buat duit. So kalau you nak buat yang tu, you kena ada orang yang boleh manage account tu very powerful. Macam kita lah, kita baru nak start apa semua, my wife boleh handle. Tapi bila masuk 2015 kan, JST mampus. JST masuk, masa tu kita start buat licensing, saya punya team banyak lari kan. Macam dulu sebelum JST, dia orang buat kereta sewa, customer bayar kat dia orang, kita just ambil 2.5% je daripada dia orang punya sale. Seronok lah kan. Kalau dapat RM100, kita ambil RM2.50. Kerja very simple, buat marketing, customer bayar RM2.50, bayar dekat GM. Tapi bila JST, duit kena masuk ke GM dulu. GM kena bayar JST. Lepas tu dia orang kena claim lagi kan. JST dah hilang 6%, GM pun nak ambil 2.5%, tak boleh. Sebab apa? Kita kena hire pekerja apa semua kan. So kita pun kena ambil 6%. 6% campur 6% dah 12%. So balance dekat dia orang berapa? Tinggal 78%. Saya punya team lari lah. Baik dia buat sendiri. Apa dia nak join under GM, kena bayar sampai 12%. So GST tu bunuh kita. Right? So kalau saya boleh patah balik, ini saya buat. You nak buat bisnes kereta sewa yang bukannya melanggar peraturan, bend the law tapi buat duit, ataupun you nak follow the law tapi you tak buat duit. You nak mana? You nak mana? You pilih. Tapi risiko adalah kalau kena tahan semua, bayar je lah kan. So kalau itu kita bukti ditunjukkan di bawah masalah first kali benda tu macam dia kena buat Roblox lah kan, JPJ ke Apart ke semua kan. And then setiap kereta yang lalu tu dia kena tanya kereta sewa ke kereta sendiri, kereta sewa ke kereta sendiri. You rasa dia nak tanya macam tu ke? Okay, so that's why borang sewa tu kita bagi selepas dia pulang kereta. Sebab apa? Dia boleh cakap kereta sewa, tapi kalau tak ada bukti dia tak boleh tahan kereta tu. Tu bend the law. Sebab saya kerja government juga. Government ni dia tak boleh sita kereta tu suka hati kalau tak ada bukti. Orang boleh cakap mulut. Tapi apa bukti dia? Kereta tu kereta sewa, mesti ada resit ke, borang sewa semua kan. So kalau you tak bagi benda tu, tak ada lah. Kan? Tak ada bukti. You bagi selepas pulang kereta. Sebab tu kita paperless. Kita tak ada yang ketah-ketah tu. Benda kita buat tu ada reason. Booking online, sign dekat online kan. Lepas pulang kereta baru kita bagi. So first kali lah, tak logik lah JPJ semua nak buat Roblox, kereta sewa ke kereta sendiri kan. Okay, kalau dia buat juga pun, customer tu cakap kereta sewa, tak boleh lagi. Sebab apa? Dia kena bagi borang sewa, resip semua. Kalau dia tak bagi, tak ada, tak boleh buat apa kan. Tapi kalau terbagi pun kena tahan pun semua. Dekat Malaysia ni boleh bincang tepi lah. Boleh bincang tepi. So ada orang boleh bincang tepi, ada orang tak boleh bincang tepi. Kalau tak boleh bincang tepi tu, bayar je lah dia. Faham tak? So benda tu kalau nak kena tu 10 step. 10 step nak kena kan. So that's why banyak orang susah nak kena. Dia yang marah sangat tu bila you pergi kacau dekat airport and you menipu semua, ada report semua, itu tak boleh lah. Right? Okay. Tapi kalau you nak follow, boleh je. Cuma I dulu pernah cuba follow, tapi memang tak tahan lah. Sampai nak ambil gaji sendiri pun tak ada duit tau. Kan? KWSP telefon, mana duit kan. Kita ni tak bayar tu, bayar ni semua. Pekerja lagi semua kan. Sampai kita kerja tu just bayar dia saja. Tu saya cakap hantu raya. Sedut kita kau-kau lah. Alright. Alright. So you daftar perniagaan, broker perniagaan. Saya lebih suka you jadi
position diri you sebagai broker perniagaan. You jangan cakap saya syarikat kereta sewa. Jadi ejen kereta sewa perlu lesen tak? Ejen kan? You ejen je ambil booking tak perlu lesen. You nak bagi booking tu dekat siapa-siapa suka hati you lah. So you jangan cakap saya syarikat kereta sewa. You cakap you syarikat kereta sewa memang you kena lah. Tapi you cakap saya broker je, saya ejen je, saya ambil booking je. That's why Gogamatic kita pun cakap kita platform je. Ambil booking tak perlu lesen. Tapi kalau you ada kereta yang kena ada lesen. So that's itulah bend the law. Kan? Tapi sampai satu masa lah bila you ada kemampuan, let's say lah you dah ada 20 biji kereta, ada kemampuan, slowly follow. Bukannya kita nak langgar peraturan, tapi kita pun ikut kemampuan lah. Kalau you punya income pun dah okay, you punya team pun dah power apa semua, boleh. Kalau you account pun tunggang langgar pun semua, better tak payah. Kan, lagi dia penalty sana, penalty sini, kerja you bayar penalty je. Kan? Alright. So, make sure lah pendapatan sewa tu masuk dalam akaun perniagaan ataupun syarikat, mesti ada baki minimal 5,000 dalam akaun bank. Aliran duit masuk banyak, bantu mudah dapat pinjaman bank. So saya nampak tadi saya beli rumah kan. So saya beli kereta. So daripada cash flow saya bermula dalam keadaan hutang keliling pinggang, tapi daripada cash flow tu boleh beli rumah. So bank dia nak tengok cash flow tu. And then make sure duit dalam akaun bank tu ada 5,000 ke atas lah. So bank tak ada isu pun. You nak beli kereta berapa banyak pun tak ada masalah. Janji you boleh bayar. Dia yang tak boleh nak bayar tu dah lah cash flow tak ada, duit dalam akaun pun tinggal sen-sen je, memang tak boleh lah. Kan? Bank akan bagi bila you ada duit. Betul tak? Bank akan bagi pinjaman kepada orang yang ada duit. Kalau you tak boleh nak buktikan you tak ada duit, bank tak akan bagi pinjaman. Kerja kita adalah kita nak buktikan kita ada duit. Cash flow, duit dalam akaun kan. Mungkin you ada unit trust pun semua kan. ASB, tabung haji pun semua benda tu yang akan bantu you. Saya beli rumah sampai kena bagi ASB punya buku akaun. Barulah boleh lulus loan. Sebab apa bank nak tengok kita ada duit ke tidak. Tabiat kita menyimpan. Setiap bulan saya simpan duit. Macam nak beli rumah yang 2013-an. Dekat setengah juta kan. Nak beli. Kalau ikut pun tak mampu. Tapi tunjuk saya punya ASB kan. Setiap bulan aku simpan. Oh dia ni menyimpan. Boleh lah beli rumah. Faham tak? Alright. So kalau you tak nak sampai ke level Sdn Bhd, saya recommend you daftar PLT lah. Tahu pernah dengar PLT? Perkongsian Liability Terhad. So PLT ni dia tengah-tengah tau. Macam satu syarikat Sdn Bhd, satu enterprise. Dia PLT. PLT ni dia kelebihan dia macam syarikat Sdn Bhd, tapi dia punya fleksibel tu macam enterprise. Macam enterprise ni dia tak wajib nak audit tu semua. Macam Sdn Bhd you kena audit kan, kena bayar. Macam PLT ni dia tak wajib. And then dia punya, kalau jadi apa-apa dekat PLT ni, dia takat PLT dulu lah, dia tak ada pergi ke owner. So better you pergi ke arah tu lah. Faham tak? Macam let's say lah you ambil kereta orang pajak apa semua, tiba-tiba problem kan. So orang saman you PLT saja. So you tak sangkut apa-apa. Kalau you pakai enterprise, kalau jadi apa-apa apa semua, orang saman you punya company, dengan you sekali ya kena. Sebab bisnes resewa ni risiko. PLT daftar RM900 je. Faham tak? So saya recommend you go for PLT lah. You hanya boleh buat Sdn Bhd bila you ada orang yang boleh manage account. Yang dia memang orang nak manage account ni gaji bukannya murah. Kalau you setakat bayar gaji RM1,500, RM2,000 tak apa-apa dia buat kan. Saya yang penat duduk bayar gaji murah, lepas tu kena penalti, salah sana, salah sini pun semua, letih. Nak bayar gaji accountant yang power-power lah, RM3,000, RM3,500, RM5,000, RM7,000. Larat ke bayar? Kan? Berarti tak payah. Audit. Tak payah. Dia macam enterprise biasa je. Alright. Cuma kekurangan PLT, susah buat loan. Dia boleh buka account bank tapi nak buat loan tak boleh. Susah. Because dia PLT ni dia start 2012. So bank banyak tak recognize lagi. So kalau you nak buat loan, you beli under you punya SSM biasa lah. Cuma urus niaga tu you pakai PLT. Right?
Kalau ada saman semua, macam saya banyak kena saman. Before COVID kena saman kan. Kena Sdn Bhd dengan director kena lah. Kalau macam dulu ada PLT pun semua, tutup PLT, buka company baru. PLT kena 2 orang. Tak boleh 1 orang. Alright. So, okay lagi dekat Zoom? Okay. Ada tanya soalan. Saya nak run sewa motor untuk permulaan. Apa yang perlu saya ada? Sewa motor, saya recommend you start dengan iklan dululah. Iklan dulu kan. And then tengok market lah. And then kalau ada demand barulah you start fikir beli. Myvi rate berapa sewa? Myvi ada banyak model. Tak silap saya dalam 140 ada sampai 150. Dia ada yang apa advance apa semua kan. Nanti you pergi dekat laman web GoGramatic, you tengok kita punya senarai harga lah. Ada tak senarai kereta yang hot deal? Kereta yang paling banyak demand lah. Azia, Beza, Myvi, Alza tu memang you beli je tak rugi. Memang orang akan sewa lah. Alright. Macam kereta mewah tu boleh. Sebenarnya kalau you nak beli kereta mewah, you kena ada banyak ejen. Kalau you seorang-seorang nak pergi jual, memang sakit lah. Macam Haji Yunus, dia ada 5 orang ejen je. Tapi 1 orang ejen dia tu, database ada 13,000 orang customer. So kalau you dapat ejen yang power tu, sedap lah. Tu Haji Yunus, kereta dia 15 biji memang hari-hari jalan. Tanya pun memang tak ada. Sebab apa? Ejen yang jualkan. Alright. So, okay, next adalah cara pemasaran lah. Cara pemasaran, konsisten iklan di semua platform media sosial lah. So benda ni lah, you masuk kan, you buat iklan hari-hari lah kena iklan. Macam Kak Yati, si Nabila tu kan, 1 hari 3 kali 4 kali posting dekat dia punya Facebook, TikTok kan, IG semua dia post. And then daftar Google My Business, you kena ada Google My Business. And then Google My Business ni macam TT kan, dia membantu dia dari segi review kan. Alright, and then you boleh kerjasama dengan hotel. Kalau dekat tempat you ada hotel kan, jumpalah pekerja, bos, kalau ada customer nak sewa kereta, contact I, bagi commission, bagi 10% more okay. And then kalau you macam dekat tempat you tu ada bengkel-bengkel, you jumpa toke dia, bos, kalau ada kereta rosak apa semua, ada nak sewa kereta, contact I, bagi commission. So dia orang agent ni sebenarnya customer you juga kan. Macam baru ni ada satu orang, dia ni Pro 2, dia jaga bahagian cat kereta. So dia kata, "Cik, banyak orang nak cat kereta, nak cari kereta sewa." So kalau dia dapat customer, boleh tak bagi komisen dia? Kalau jumpa orang macam ni, memang sedap lah kan. Kongsi rezeki lah. And then daftar host Trevo, Movie, KZK, Wahdah, GoGramatic kan. So dekat luar sana ada banyak platform. Trevo ada, Movie ada kan. KZK ada. KZK ni kalau you nak, tak nak dari segi legal, you register under KZK, kereta you tak ada masalah. Cuma dia ambil 7%. 7% daripada you punya sale lah. Kereta personal pun boleh. Right. Wahdah saya tak pasti. Dan setiap platform ni dia ada kelebihan, ada kekurangan dia lah. Macam Trevo Movie, kelebihan dia banyak booking, tapi harga murah. KZK harga tak murah, tapi dia tak buat marketing. You kena buat marketing dan dia akan ambil 7% daripada you punya sale. Macam Wahdah saya tak pastilah. Saya tak tahu macam mana dia punya sistem. GoGramatic, kita pun tak buat marketing, you kena buat marketing. Cuma GoGramatic kita ambil 1% daripada you punya sale lah. Cuma kereta tu tetap tidak legal lah. Sebab apa nak legal ni, you kena, kereta tu kena beli under company pun semua. Tapi saya tak ke arah tu lah. Cuma sekarang ni kita ada satu program GM Hub VIP lah. GM Hub VIP ni kita charge 15,000. So ada company yang ada lesen motek tu, dia boleh sewakan you, dia punya permit lah. Tiap-tiap bulan you kena bayar 300. Cuma kalau you nak beli kereta under company tu, you kena belilah. Loan you kena proses sendiri lah. Loan tu you buat personal loan ke, you beli kredit punya ni kan. Loan atas nama you, kereta atas nama company ni, pasang permit. Faham tak? Loan atas nama pribadi, tapi you buat personal loan, istilah you nak beli kereta 300,000, you buat personal loan dekat Oric ke, ada yang kredit punya ni, beli atas nama you, beli kereta atas nama company. So masuk permit. dia beli loan pribadi tapi Boleh. Dia bagi cash kat you lah. Dia bagi cash kat you. Personal loan.
Bukannya macam biasa hire purchase tu. Cash loan. Tak, rasa tak ada. Tapi dia ada macam company-company, credit company. Credit company. Macam Ori semua kan. Dia, macam banyak orang dia nak buat bus sewa. So dia tak ada lesen. Dia buat personal loan, dapat cash, beli bus. Bus tu letak atas nama company, masuk permit. Boleh. Cuma mungkin interest tinggi lah. Tinggi. And then ada satu lagi, macam ada satu kawan saya, dia orang ni macam buat servis. You daftar syarikat senang bahan, lepas tu dia akan buat proposal, dia bagi kat you cash loan RM500,000. Tapi dia pun ambil komisen lah. Tak silap saya, komisen dia dalam RM25,000. Dia proposal semua dia buat. Loan 5 tahun, 6 bulan tak payah bayar. Tapi kalau you nak buat tu betul-betul kena boleh bayar lah. Dia hanya under syarikat senam bahan. Boleh juga kredit. Dia apply lah, ada company geran semua kan. Alright. Tawarkan harga ejen kepada pengusaha kereta sewa persendirian. So macam tadi I bagi yang QR tu kan. QR tu you offer je harga ejen dekat dia orang. Dia orang ni pun customer dia orang, you all juga. And then iklan berbayar dekat Google. So you kena ada laman web lah. Right? Kalau you nak buat iklan berbayar, you kena ada laman web. Tawarkan perkhidmatan terbaik. And then video testimonial lah. So yang ni banyak orang kereta sewa dia terlepas pandang. Dia macam dia buat kereta sewa apa semua, lepas tu dia lupa nak ambil feedback apa semua. And then bila dia tidak ada bukti mengatakan servis dia bagus, dia terpaksa lawan harga. Right? So saya nak cerita ada satu case tadi. Ni real case tadi. Kawan saya jugalah, dia ni dah buat bisnes kereta sewa dah 15 tahun. So dia join dia buat 2008. And then dia ceritalah masalah dia sekarang ni, dia dah lama bisnes kereta sewa, lepas tu dia tak tahu customer dia pergi mana semua. And then sekarang ni income dia tu tak cukup nak bayar installment kereta. Padahal bisnes dah 15 tahun. So saya pun bukan kata saya pandai, tapi saya suka kaji bisnes orang. And then saya tengoklah dia punya Facebook kan. Facebook dia register pada Mei 2011. Dah 12 tahun. Follower Facebook dia 500 orang. 500 orang. Okay, so review dekat Facebook dia tu ada dalam satu review je. Last review 20 Jun 2016. Maknanya dia memang tak ada review. And then Google My Business tak ada. Alright. Laman web masa saya tengok tu ada dekat dia punya Facebook page tapi tak renew. Alright. Tapi sekarang ni saya tengok dia dah buat laman web barulah. Sebab saya dah tegur kan. Database saya cakap try lah contact you punya database lama-lama. You dah berniaga 15 tahun kot. Dia kata dia pun tak tahu database tu macam mana. Sebab apa? Customer sewa kereta isi borang dekat kertas. Kertas tu dia longgok tah mana. Tak tahu dah. So dia tak simpan database dengan proper lah. Alright. And then kereta dia paling tinggi dia kata dia pernah ada 25 biji. Tapi sekarang ni tinggal 10 biji lah. Dan 10 biji tu 4 biji je kereta baru, 6 biji lagi kereta buruk. Okay. So masalah dia pendapatan sewa tak cukup nak bayar installment kereta. And then pelanggan lama pergi tak kembali lagi. Dan pelanggan yang dia ada tak berkualiti. Banyak problem. So kesilapan dia apa kat sini? Tak branding kan, tak invest kepada branding kan, tak tanya feedback pelanggan kan. So kalau you just berniaga je jadi macam ni kan. So saya pun benda ni dulu saya buat. And then nak betulkan tu ambil masa jugalah. Dulu saya buat kereta sewa kan. Saya beli kereta baru, sewa kereta, lepas tu customer accident. Tak apalah biar. Memang kalau customer bayar 200-300 kan nak repair. Tapi saya tak repair pun. Lama-lama kereta saya makin buruk. Kemik sana, kemik sini apa semua kan. So, customer dapat kereta, alamak kereta ni teruk lah. Bila kita bagi kereta teruk, kita dah hantar signal dekat dia. Dia ni tak jaga kereta, pulanyak je. So, kereta saya makin lama makin teruk. So, bila makin lama makin teruk, customer ni, dia bila dia dah tak happy dengan dia punya servis, dia akan lari dekat orang lain. So, masa tu, saya start beli kereta baru 2009, 2010 kan. So, banyak customer pesaing saya pergi kat saya. Tapi bila saya tak jaga kereta tu,
saya punya customer ni pergi dekat pesaing sebab pesaing saya start beli kereta baru. So bisnes ni dia macam roda. So time saya tengah naik, memang customer naik kan, tapi bila saya tak jaga servis, customer saya start beli, saya punya pesaing start beli kereta baru, customer pergi lari dekat pesaing. So masa tu saya banyak hilang customer dan the only way untuk saya dapat customer adalah dengan perang harga. Masa tu saya guna taktik kotor sikit lah. Setiap hari saya akan bangun, saya akan tengok laman web pesaing. So berapa harga pesaing semua. Kalau saya tengok pesaing saya letak RM100, saya letak RM90. Pesaing saya tengok saya letak RM90, dia letak RM80. So kita lawan harga. Sebab apa kita boleh tengok. Okay. So at the end semua rugi lah. Okay. Lepas tu saya cakap tak tahan lah buat macam tu kan. And then saya tengok saya terpaksa buang harga tu. Sebab apa, bila customer datang, saya tak boleh nak cakap saya bagus. Saya tak ada bukti katakan saya company bagus. Sebab apa, tak pernah minta testimonial pelanggan. And then lepas tu saya start restore balik kereta semua. And then bagi sewa kat customer, tanya feedback dia, rakam video, post dekat media sosial kan. So customer dapat kereta happy, dia akan repeat lagi, bawa lagi more customer kan. So kereta dulu tak laku, sekarang ni start laku. Bila dah laku, saya naikkan harga lah. Bila naikkan harga, saya dah tak deal lah dengan customer problem. So nak repair benda tu setahun jugalah. So you all pun buat kereta sewa, make sure bagi servis yang bagus. Kereta rosak terus repair, jangan tunggu kan. And then dapatkan feedback customer, minta video apa semua. So keep growing you punya business. Jangan buat kesilapan macam tu lah. Alright. Okay, ada soalan lah. Apa agreement yang saya perlukan tuan? Contoh permit ke apa ke? Saya recommend better you join GM lah. Sebab apa, join GM ni complete, kita bagi dokumen sewa semua. Alright. And then contoh tuan, jika penyewa buat kerja salah, merompak atau bawa barang salah, then macam mana tu tuan? If dapat, so kalau you kena ada rental agreement lah. Itu yang saya tunjuk tadi. Kalau macam yang program ni, saya tak bagi tau kita punya template. Kan? Tapi kalau you join, you bayar RM300, memang kita bagi template lah. Dan template kita ni siap dengan CTOS. Alright. Okay, next adalah kawalan risiko. Okey puan. Ketiga. Belum kumpat lagi. Nak balik dah. Ingat dah packing. 1 tahun 300. 1 tahun 300. Itu yang dulu saya charge RM10,000. Sekarang ni kita buat RM300 je. Every year kena renew lah. Alright, kawalan risiko. So macam bila you nak sewa kereta kan, so make sure lah customer tu umur dia 23, 65 kan. And then make sure customer tu ada kerja. Kalau dia berniaga, kena tanyalah dia berniaga apa, nak minta dia punya lesen, laman web semua. You bukan semua orang boleh bagi sewa tau. You kena filter dulu. Macam company-company yang besar-besar, you nak sewa kereta kena bayar pakai kad kredit. Kalau tak ada kad kredit tak boleh. Tapi very strict lah kan. And then dia orang pun memang dekat airport semua kan. Macam kita ni, kalau suruh customer bayar kad kredit, bukan semua orang ada kad kredit. So kena ada ni bil api, bil air, kerja, bisnes apa semua. You kena minta more detail. Make sure you tahu dia kerja apa, dia tinggal kat mana. Alright. And then semak maklumat pelanggan dalam sistem PSS. Nanti saya tunjuk macam mana sistem PSS tu. PSS ni dia public search system. Alright, pelanggan tempatan minta bil api, bil air, elektrik, bukti alamat rumah, pasang GPS tracker, pembayaran secara online banking ataupun kad kredit saja. And then kalau you mampu beli insurans P2P Alliance lah. Cuma Alliance P2P Alliance ni hanya untuk kereta persendirian. Kereta under company tak boleh. Alright. Dan P2P Alliance ni dia cost dia double daripada insurans biasa. Kalau biasa you bayar RM1,000, P2P double, RM2,000. Kereta accident ke, mati ke, semua memang P2P Alliance akan bayar. Alright. Kereta kemalangan, macam Go Green Ticket, kita ada panel. Contact je kita punya panel. Panel ni akan ambil kereta tu, dia tolong buat report polis, dia tolong bawa pergi masuk workshop, dia tolong settlekan claim. You just deal dengan customer je. Bak kereta, panel tolong settlekan. Alright. Ni sistem PSL lah, saya screenshot, tapi saya tutup lah yang personal punya information.
Macam tim GM, satu nama kita cas RM1. Saya makan tu 24 jam lah. Dia tak boleh last minute. Sebab apa? Ini kena manual. So dia akan tunjuk lah macam sebenarnya dia ada lagi detail, tapi yang kita punya ni dia just bagi basic je. Kalau ada dadah dia just cakap dadah. Kalau clear, clear. So kalau clear tu bukannya makna dia okey tapi tak ada kes lah. Kalau macam ada dadah, ada curi motor, jangan bagi. Alright. Okay, so kategori pengusaha kereta sewa. So ada yang ikut peraturan, satu lagi saya bukannya kata langgar peraturan, tapi kita sesuaikan peraturan lah. Okay. Kalau ikut peraturan ni sama ada you buat sendirilah. You daftar company kan, you daftar company Sdn Bhd, ada office, apply lesen motek. Itu yang saya cakap, kalau you ada 300,000 boleh cerita. Kalau tak ada jangan. Right? And then POC ni proof of concept. So you boleh dah register under platform macam KAZK dengan Mubi. KAZK dengan Trevo. Ini dia dapat special license daripada APAT. Cuma macam KAZK dia ambil 7% lah. Marketing you kena buat sendiri. Kalau macam Trevo dia ambil 25%. Marketing dia tolong buatkan. Cuma harga rendah. Tu yang kadang-kadang saya punya tu macam tak ada untung. Dia orang je yang untung, yang owner kereta memang tak buat duit. Alright, and then sama ada you join franchise lah. Franchise macam kita pun ada juga buat franchise ni, modal dari 15,000 lah. So yang tu complete, lesen motek semua ada. Okay, atau satu lagi, you jadi agent lah. You just cakap you adalah agent. So agent ambil booking tak perlu lesen. And then slowly lah you follow peraturan yang ditetapkan. Saya ada je tim saya dalam grup, kita punya grup yang ada lesen motek. Tapi dia sendiri pun tak mampu nak beli kereta yang ada lesen. Sebab terlalu mahal. Insurans dia 10% daripada harga kereta. Kalau let's say lah you beli Alphard kan, harga 250,000, 10% dia punya insurans. 25,000 satu tahun, boleh bayar. Alright, so kelebihan ada lesen kereta sewa sendiri, boleh beroperasi secara sah, boleh buka kaunter kereta sewa di lapangan terbang, boleh dapatkan kontrak daripada agensi kerajaan, boleh buat urus niaga dengan government link JLC, boleh kerjasama dengan syarikat pelancongan dalam dan luar negara. So ini antara advantage lah kalau you ada lesen lah kan. Alright, kekurangan ada lesen kereta sewa sendiri, modal besar lah 250,000, 300 you nak kena ada setup pejabat apa semua kan. And then perlu bangunkan sistem perniagaan sendiri. Kalau you nak buat sendiri, you kena develop lah sistem sendiri. Macam GM kita develop kita punya sistem million lah cost dia. Daripada tahun 2012 sampai sekarang invest kan. Kalau nak kira dengan kita punya effort, dengan kita punya programmer tu, million cost dia. Alright. And then cost pengurusan syarikat setahun 10,000, 20,000, audit, staff, accountant. And then kalau you beli yang ada lesen pun semua ni, kereta CC 2,000 ke bawah maksimum 5 tahun je. Kalau 2,000 CC ke atas 7 tahun. Kan? Kalau macam you beli Alphard Wayfire kan, 7 tahun je maksimum. Lepas tu tak boleh sewa dah. Kena let go. Kalau macam yang bend the law ni 15 tahun boleh buat lagi. Faham tak? So you nak follow rule tapi tak buat duit, ataupun you nak bend the law buat duit. Terpulang pada you. Alright. And then kerana birokrasi lah. SSM, custom, LSDN, KWSP, banyak benda lah. So kalau you ada team yang boleh handle ni okay. Kalau you tak ada, better jangan. Macam saya kena, memang sakit lah. Sampai nak ambil gaji pun tak ada duit. Kena sini apa semua kan. Alright, POC, Proof of Concept. Kelebihan modal rendah. Sistem perniagaan sudah ada lah. Macam KAZK, dia memang dah ada sistem semua. Trevo pun dia dah ada platform semua kan. Kekurangan dia untuk kecil lah. And then, you kena ada kenderaan. You tak ada kereta, you tak boleh buat. POC ni, you kena ada kereta. Macam GM tak ada kereta pun boleh buat. Alright. Franchise, kelebihan sudah ada lesen yang sah, modal lebih rendah, sistem perniagaan yang sudah sedia ada. Kekurangan tertakluk pada peraturan franchisor lah. And then commitment, commission, royalty. Macam kalau you join ada franchise kita lah, bukan franchise lah, macam licensing kan, yang 15,000 tu. Kalau kita bagi sale kat you, kita ambil 10%. Tapi kalau you dah buat sales ni, kita tak ambil apa-apa. Itu kita punya ni lah. Faham tak?
And then lesen motor tu sebenarnya kita sewa daripada satu company lah, dia sewakan dia punya lesen. Cuma kalau you nak beli kereta under permit apa semua tu, macam saya cakap lah, you pergi buat personal loan, beli kereta under company, masukkan permit. Kalau nak lah. Okay, isu dia adalah macam franchisor dia jual kan, bersaing. Tapi saya lebih suka you support each other. Jangan anggap dia ni musuh nak lawan kan. Alright. Okay, 7 langkah dapatkan lesen syarikat kereta sewa. First kali you daftar syarikat Senang Berhad. Nama syarikat mesti ada kaitan dengan perniagaan yang dijalankan. Contoh ABC Rent a Car Senang Berhad, ABC Travel and Tour Senang Berhad, atau ABC Holiday Senang Berhad. Syarikat mesti ada modal berbayar RM200,000. Kos pendaftaran syarikat dalam RM5,000. Mohon lesen pelancongan inbound daripada Kementerian Pelancongan Malaysia Motek. Fee permohonan RM100. Nak mohon murah je. Nak sediakan tu yang mahal. Okey, kalau permohonan lulus, kena sediakan pejabat keluasan minima 200 kaki persegi dan fee lesen 250 setahun. So pejabat tu dia tak boleh share dengan mana-mana bisnes. So kalau you ada short lot, pintu masuk tu dia satu bisnes je, dia tak boleh share dengan mana-mana bisnes. Alright. Perlu hadir kursus travel and tour management course dalam RM750 seorang. Lepas tu menjadi ahli persatuan pelancongan yang diiktiraf seperti Car Rental Association Malaysia, CRAM, ataupun Malaysia Association of Tour and Travel Agent MATA, yuran RM250 setahun. And then dah dapat lesen tu, you boleh mohon permit kereta sewa pandu daripada Agensi Penguatkuasaan Awam Darat. APAD kalau Semenanjung, kalau Sabah Sarawak kena apply under Kementerian Pelancongan Cawangan Negeri. Permit RM100 per unit kereta setahun. Okay, so bila dah dapat lesen, dah dapat permit, bolehlah beli kereta anda company yang ada lesen Motek tu lah. And then insurans dia tu 10%. Dulu saya pernah ada benda tu. Saya beli Myvi, insurans dia setahun RM5,500. Sebulan mostly dekat RM500 tau. Sebulan insurans saja. Boleh. So saya fikir, siapa yang buat duit Yang buat duit bank dengan insurans lah. Aku tak buat duit. Faham tak? You bayar insurans RM400 sebulan. Installment plan RM600, RM1,000. And then you sewa, saya bukannya dapat tender apa-apa pun. Saya just open market. Customer nak sewa Myvi RM1,600 paling tinggi. Untuk bayar installment dengan insurans saja dah RM1,000. Balance RM600. Itulah nak bayar gaji pekerja, maintenance, road tax, insurans. Mana ada untung? Kecuali lah you dapat special project tender semua boleh lah. Kan? So kita ni kalau orang biasa ada susah sikit lah. Alright. Okay, next adalah tips untuk pemula. So, you jadi agent je dulu. Kalau you baru nak start jadi agent dulu, cuba buat jualan dulu. Try buat sale dulu. Buat untung dulu. Jangan nak pergi lesen, nak kena ada office semua kan. Sekiranya sudah yakin, boleh pilih lah untuk you nak apply lesen sendiri ke, you nak join POC ke, you nak join franchise ke kan. So, buat sale dulu, buat duit dulu. And then, cuba patuhi peraturan yang telah ditetapkan supaya perniagaan dapat bertahan lama. So, mula-mula tak apa, kita cuba dulu, buat sale dulu and then slowly follow. Macam saya dulu pun start dengan 2 biji kereta kan, tapi saya setengah jalan. Bila saya nak cuba follow tu, itulah hantu raya datang banyak kan, sampai saya pun jam. So, nak buat boleh, tapi kalau saya nak start balik lah, saya daftar satu company baru, lepas tu duit tu jangan masuk sangat lah. Dia actually lesen Motek ni, syarat dia kalau you nak renew, you kena untung. You untung, boleh renew. Dulu saya silap, duit semua masuk dalam akaun company. So, statement bank tu sampai 100 page. Bila duit terlalu banyak masuk, audit banyak kerja. Banyak kerja, kos pun tinggi. Kita bayar audit saja kat RM30,000 setahun tau. Nak checking. So, kos terlalu banyak. So, saya cakap, kalau aku nak start balik, aku buat just company, apply lesen. Company tu kita just maintain untung tu. Jangan terlalu banyak sangat transaction. Alright. So, to bend the law lah. Alright. Okay, so kat sini ada ke yang nak join GM? Ada tak? Kalau ada, saya terang. Kalau tak ada, saya tak payah terang. Kalau ada, cuba komen. Ada dekat Zoom? Oh, dah daftar. Okay, dah daftar, tak payah daftar lah. Alright. So, yang ni
option terpulang pada you nak join boleh, tak nak join pun tak ada masalah kan. Tapi kalau you nak buat sendiri memang cost tinggi lah kan, nak develop apa semua, nak belajar apa semua kan. Okay, so macam program JM Hub ni apa peserta dapat? First sekali you dapat sistem laman web lah yang saya cakap tadi, gogreenmatrix.com/tu kan. Tu yang dapat. Itu pun sebenarnya cost tu kita develop tu cost dia lebih pada 100,000. Sebab apa kita develop sistem tu 2 tahun, upah programmer, pekerja semua kan. Kita start 2018, 2020 siap. Tapi 2020 COVID tak boleh jalan lah. Right. So kalau you daftar, you boleh pakai je sistem tu. And then group support WhatsApp, Telegram 1,000 setahun. Sokongan latihan selama 12 bulan bernilai RM1,000. So you masuk, you tanya je soalan sampai you faham. 12 bulan kita support. And then package dokumen sewa digital bernilai RM1,000. So you dapat borang sewa, invoice, receipt, quotation semua ada. Sebab apa, Gogreenmatrix ni dah 18 tahun, semua dah ada lah. Jaranglah dia orang tanya, bila dia tanya ada je, memang kita dah ada. Tak payah you nak reka-reka semua, benda dah ada. And then 1,000 bahan pemasaran bernilai RM1,000. So kita sediakan video, poster, gambar. You dah download je, you post je dekat you punya media sosial. Tak payah nak pergi buat sendiri kan. And then sistem semakan rekod pelanggan bernilai RM5,000 setahun. Yang PSS tu sebenarnya kita bayar dekat outsource RM5,000 setahun. So tak payah you nak pergi bayar, GM je bayar. Cuma kita ambil RM1 satu nama. Alright, lepas tu Citos kita bayar RM6,000 setahun dengan gaji pekerja semua kan. So you tak payah bayar, GM je yang bayar. You guna je kemudahan yang kita ada. Cuma kita ambil 1% daripada you punya sale. Alright, so yuran RM300 setahun. Kalau HQ dapat pelanggan, kita ambil 20%. Kalau you dapat pelanggan, kita ambil 1%. Alright, so ni Telegram booking contoh. Kita ada sekarang ni dah 1,300. And then kita ada juga Gogreenmatrix content, bahan pemasaran, video semua kita bagi. Ada 1,000 lebih lah kan. Lepas tu macam mana nak daftar? So you just bayar RM300 dekat account ni. And then you isi borang ni. And then you boleh join kita. Hari Isnin esok malam pukul 9 kita ada buat Zoom coaching. Tapi bila you daftar je, dah ada dah kita punya step-step tu. You follow je. You buat Facebook page kan. Lepas tu you download kita punya dokumen sewa. Lepas tu you ambil bahan-bahan marketing semua. You just follow je kita punya step tu. Dah boleh run lah. Ini kalau you nak join lah. Dan siapa yang daftar hari ni, saya bagi topi. Topi ni. Alright, ada nak daftar? Tapi kalau yang dekat Zoom tak ada lah. Yang datang sini, kalau daftar, saya bagi topi. Alright. Okay, ada soalan tak? So yang tadi yang tanya pasal dokumen sewa, you tak payah nak, pada saya lah, you tak payah nak pergi, nak reka, nak download semua. Just masuk je GM, dokumen sewa, rental agreement semua ada. So ada yang tanya tadi kalau macam customer guna untuk jenayahan. So macam saya pun pernah juga customer sewa kereta, dia buat rompakan. So saya just pergi balai polis, bagi borang sewa, salinan borang sewa kan. Lepas tu IC driving license kita bagi dekat polis rampas semua borang sewa tu. Lepas tu kereta tu dia ambil gambar, and then kita boleh bawa balik pulang kereta lah. Janji ada dokumen sewa. Kalau tak ada tu memang kereta tu memang kena sita dengan owner sekali masuk dalam. Saya ada beberapa kes lah yang kereta kena tahan, customer guna untuk rompakan. Cuma ada kes kawan-kawan saya yang dia sewa kereta, lepas tu kereta tu digunakan untuk seluduk dadah. Seluduk tu bukannya gram-gram tau, berpuluh kilo kan. So kereta tu memang kena tahan. Cuma sebenarnya kereta tu boleh keluar. Dia kadang-kadang polis tu yang dia kena bincang tepi. Kan? Kalau tanya elok-elok semua dia kata tak boleh lah. So boleh bincang tepi tak? Kalau dia kata boleh bincang tepi, boleh lah. Kadang-kadang dia nak sikit lah. Kan? Satu lagi kes bawa parti. Bawa parti pun ada juga kena tahan, itu susah nak keluar. So that's why sebelum you bagi sewa kena check dulu. Kau kerja apa, sewa kereta nak pergi mana apa semua kan. So kalau macam customer yang problem ni, bila kita tanya lebih-lebih sikit dia akan belah. Faham tak? Kan? So tapi risiko tu adalah. Cuma bila you bergabung dekat dalam satu company yang dah lama semua, kalau saya punya team lah, kalau kereta dia hilang ke semua, and then kereta dia digunakan untuk jenayah, memang pelik lah. Sebab apa?
Sebelum bagi sewa tu kita dah minta filter dulu. Alright. Terkena tu ada, risiko tetap ada, tapi boleh dikurangkan lah. Alright. Ada nak daftar?